Assalamualaikum. Minta tolong sahabat-sahabat Facebook kita, sahabat-sahabat suka kita, tolong share-sharekan video. Malam ni malam special kita hari ni. Ya, kerana kita ada tetamu khas. Siapa dia? Yang dah nampak tu. Relax dulu nampak tu. Minta tolong sahabat-sahabat kita share-sharekan. Tolong share-sharekan video kita. Sambil-sambil tu saya tolong share sikit. Belakang TV yang 5 orang tu nampak macam artis K-pop saya tu. Ramai. So dia apa khabar semua? Sahabat-sahabat Facebook kita, alhamdulillah, dan juga warga-warga Instagram kita, IG adalah sekali ya. Alhamdulillah. Hari ni special sikit, kita buat live dua sekali. Esok kalau ada bajet yang lebih, kita mungkin buat untuk Bigo, untuk apa semua sekali kita buat sekali. Bukan apa, kadang-kadang yalah sebenarnya PKP ni tengok duduk rumah tak ada apa kan. Ini kira cakap dengan kamera ni pun orang kata pelik dah punya. Ya, itulah. Jarang-jarang orang. Tengok betul. Kan? Tapi alhamdulillah, maksudnya dengan adanya teknologi ni, saya nampak semenjak PKP ni dah orang gunakan benda. Betul. Baru orang explore teknologi. Ya, tak efek sebenarnya saya sendiri pun. Oh ya ke Ustaz ni Sementara dalam PKP ni banyak teknologi yang kita kalau explore kita dapat jumpa. Okey. Macam sebelum ni kita just tengok orang je main game sambil-sambil live FB. Saya pun pelik juga sebenarnya. Kenapa lah dia buat Macam mana dia orang buat macam ni? Macam mana soalan ni? Biasa kalau kita buat FB paling hebat lah ada logo. Betul. Lepas tu adalah tulisan sikit-sikit tak bergerak. Tapi ada orang dia buat macam TV betul. Ada gerak-gerak macam ni lah. Ada gerak-gerak ni kan. Rupanya teknologi tu kita boleh explore sendiri je. Kita tak perlu peralatan yang canggih sangat pun. Maksudnya macam anak saya sendiri sekolah pun ikut online dia sekarang. Ya, betul. Mengaji pun saya nampak. Jadi salah satu hikmahnya. Kalau tak kita tak tahu benda dia. Betul. Kita tak perasan, kita tak tahu yang sebenarnya ada teknologi yang boleh kita manfaatkan sepanjang kehidupan. Betul. Sebenarnya teknologi tu saya tengok antara contoh lah yang saya guna OBS, Open Broadcast System. Dia daripada tahun 2015 lagi. Ya ke? 2015? Sekarang dah tahun 2020. 5 tahun kita tinggal. 5 tahun kita ke belakang. Itu dia, nampak tak? Nasib baik ada PKP. Betul, nasib baik ada Kalau tak ada PKP. PKP mungkin kita tak ada masa nak cari. Betul. Dan tak ada keperluan untuk kita menggunakan. Jadi sahabat-sahabat kita yang tengok sebelah saya ni, siapakah orangnya ni? Nampak macam gunung berapi meletup-letup. Nampak orang yang hebat, maksudnya kita jemput orang hebat. Jadi hari ni kita bersama dengan, kalau saya, sahabat saya panggil nama glamour. Saya panggil Ustaz Wolo. Saya dah tahu dah apa maksud Wolo ni. Tapi tak boleh lah bagi tahu korang. Rahsia. Kalau nak kena add sini, PM sini. Ya betul. Tapi sampai tu kalau nama betulnya ala-ala nak sebut Ustaz Wolo. Ustaz Wolo. Dekat Facebook Jabatan Agama Islam Pahang. Saya nak promote sikit boleh tak? Promote. Dekat Facebook Jabatan Agama Islam Pahang kita ada tips Ramadan bersama Ustaz Wolo. Ada. Dia guna Ustaz Wolo. Dia guna Ustaz Wolo. So nama tu semakin glamour sekarang. Nama Wolo ni makin glamour ya. Alhamdulillah. Jadi kita ada dekat ni Faizal Safat. Assalamualaikum Ustaz. Kita ada Jaja Ishak. Jaja Ishak. Nampak tak? Kita ada Jaja Ishak. Terima kasih support. Alhamdulillah. Sambil tu saya akan perkenalkan. Boleh kita perkenalkan ni Ustaz dulu. Boleh. Lebih lanjut dulu. Siapa ni Ustaz sebenarnya? Saya Ustaz juga tapi Ustaz mati. Ustaz enjing Jadi silakan Ustaz. Saya pun baru nak start ni. Sila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sedang menonton Facebook. Sokabi. Tak masalah, saya pun pertama kali. Pertama kali. Jadi tak berapa. Maksudnya jodoh memang ditakdirkan kita. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi assalamualaikum semua. Saya nama dalam kad pengenalan Muhammad Hafiz bin Muhammad Suhaili. Berasal daripada Kuantan, tugas di Jabatan Agama Islam Pahang sebagai Kepala Kadi Mahkamah Besar Daerah Kuantan. Alhamdulillah. Maksudnya kita bawa ni bukanlah orang yang biasa-biasa, tuan-tuan dan saudara-saudara. Sidang Jumaat saya punya orang sekalian. Bila bercakap dengan Ustaz, ton pun jadi lain. Jaja Ishak ada cakap lah ni. Jaja Ishak cakap artis residen kita tau. Wow, nampak tak? Barulah dia nyut.
Tapi walau macam artis residen, tapi kita sebenarnya kita adalah family denyut. Ya. Yang ni kita untuk kita aja. Untuk macam extra ceria lah. Macam tu dia promote pula free saja-saja ni cakap kan. Jadi sambil-sambil tu juga Jajah Ishak kita tahu dia ada seorang penerbit yang hebat dan juga wakil daripada Jabatan Agama. Ya. Orangnya hebat juga. InsyaAllah. Lepas Ustaz saya akan bawa Jajah Ishak duduk sebelah saya pula lepas ni. Sangat perlu. Sangat perlu Ya, sangat perlu. Banyak isu masuk kita. Banyak kita boleh. Tapi Ustaz jangan selesa sangat malam ni. Okey, sebab apa? Malam ni kita buka kepada semua kawan-kawan Facebook kita dan juga Instagram di mana boleh mengajukan soalan apa-apa saja. Allahu Akbar. Tapi janganlah kau hantar yang berat-berat sangat. Tapi macam mana kita nak tengok Instagram punya soalan? Soalan Instagram. Kita boleh producer akan baca. Producer akan baca. Okay. Kalau ada soalan-soalan tolong baca. Boleh sebab kita orang nampak mewah seperti dalam studio. Kita masih pegang PKP kita dalam rumah. Ya. Kita dalam rumah. Ya. Betul saya kata tadi. Nak buat perkara-perkara ni semua tak perlu teknologi yang canggih pun. Tapi Ustaz jangan beritahu cerita sini habis sini Ustaz. Ya. Orang rumah saya seminggu dah marah ahli TV lagi. Nampak tak? Dia kata dia anak tak boleh tengok TV je. Dia ahli CKT je kan. Apalah bawa kerja sekolah. Bawa kerja sekolah je lah. Ya. Okey. Laka Idris. Laka Idris. Tapi Jack, Ya. nampak macam pelik pula. Kenapa Ustaz? Macam Jack pula ustaz pakai jubah bagai saya pun pakai. Saya ni bukan apa sebab okey kalau korang perasan sekejap lagi ada gambar ustaz Olo kita kat belakang ni, dia hantar saya minta gambar nak buat poster. Jadi bila dia hantar gambar tu macam saya kata ni macam dekat Semain Jumaat RTM ni dia cakap. Jadi saya sanggup sewa. Ini sewa. Terima kasih kepada Izzuan Shah yang penyewa baju saya ini. Izzuan Shah, thank you. Yang memberi sewa. Yang memberi sewa. Dalam PKP saya menyalahguna kad media saya gini pergi ambil baju sewa ni. Okey, Laka Idris, artis kita ada. Welcome Laka Idris. Okey, untuk kawan-kawan boleh standby dengan soalan-soalan. Jadi sambil tu saya nak tanya Ustaz. Ya. PKP dah sampai 46 hari ini. Ya. Fasa keempat. Naik turun biasa saya nampak ada yang mencecah 3 angka, 2 angka kematian, orang baru apa semua. Semuanya kita mengharapkan dan mendoakan supaya dia semakin menurun. Alhamdulillah. InsyaAllah kita tu supaya raya kita ni dapat lagi teraya seperti biasa. Ya, betul. Ya. Cumanya ada minta maaf Boleh celah sikit. Tak apa jangan. Siapa yang menanya, siapa yang bertanya ni? Apa kalau nampak macam style macam dia pengacara. Saya pula daripada Jabatan Agama ni macam mana? Tak, semuanya teringat pasal PKP ni. Kerajaan tahun ni dah mengumumkan 4 hari bulan mungkin ada pergerakan bersyarat. Okey, Kan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. PKPB. Ada B lah kan? PKPB. Yang menyatakan maksudnya ada kelonggaran-kelonggaran. Ada setengah-setengah sektor tertentu dan mungkin ada beberapa orang yang mungkin marah dan sebagainya. Apa guna kita PKP selama hampir 2 bulan ini? Tiba-tiba? Kalau tiba-tiba boleh keluar dan akan wujud kluster baru. Ya, betul. Sebenarnya pihak kerajaan dia buat segala keputusan ini berdasarkan daripada keputusan pihak-pihak yang pakar. Dia dah dapatkan pandangan daripada pihak-pihak tertentu supaya seiring kesihatan dan ekonomi bergerak seiring. Ya. Cumanya tanggungjawab kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat untuk sentiasa berhati-hati, amalkan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah keselamatan macam pakai mask. Kalau tak pakai mask ni tak apa Kita dalam rumah. Dalam rumah. Mas ni kalau kita keluar kena faham ni ke? Ya. Jadi sakit ini akan dapat sakit lebih teruk kalau dekat rumah sini pakai mask, pergi mandi bilik air pakai mask, itu namanya buang tebiat, penyakit baru. Ustaz, ada dah yang menanya soalan ni Ustaz? Ya. Okey, tapi tak apa, kita soalan kita tunggu dulu. Ya. Soalan Ustaz, soalan pertama. Ya. Untuk personal Ustaz ni lah. Boleh. Apa beza Ramadan yang sebelum ni dengan yang PKP punya Ramadan? Ini personal. Maksudnya Saya sendiri. saya ni personal. Bukan saya sendiri. Ustaz ni. Kalau saya sendiri saya jawab ni. Okey. Yelah seperti mana yang kita tahu, saya seperti mana yang saya maklumkan tadi, saya adalah merupakan imam. Ya. Imam Masjid Daerah Kuantan, Masjid Tunku Angkuan Afzan di Gambang Kota. Imam ni yang main-main ni. Jadi biasalah kalau Ramadan sebelum ini kita semayang tarawih di masjid. Ramadan dengan masjid memang tak dapat dipisahkan. Betul. Cumanya pada tahun ini
tangguhkan sementara. Ditangguhkan. Dipisahkan. Okay. Maksudnya habis Ramadan kita boleh buat tarawih tu je. Tak. Maksud- Cumanya pada Ramadan kali ini kita tak dapat bersama-sama dalam masjid. Tak dapat. Habis PKP imarahkan balik masjid. Betul. Tapi betul. Ramadan sebelum ini memang dengan masjid memang tak dapat dipisahkan. Jadi tarawih di masjid, program buka puasa di masjid. Okay. Semua kita tak laksanakan. Jadi Ustaz sebagai imam sendiri terkesan tak? Maksudnya Sangat terkesan. Saya ada tengok video-video yang baru. Maksudnya ada daripada bila yang azan sampai bergintir-gintir. Tak tergamak anak-anak laung kan. Biasa dia laung orang datang. Ya. Ini tapi laung. Tapi biasanya hayya 'alas solat. Semua orang datang masjid ni. Tak perlu Ustaz. Ui, jatuh Tapi- cinta saya masuk Ustaz. Baru sikit tu. Baru sikit. Jangan Ustaz. Cukup Ustaz. Okey. Tapi tahun ni kita terpaksa sallu fi buyutikum. Solatlah di rumah kamu. Itu maksudnya solatlah di rumah. Ya, tukar sikit. Kan? Boleh ke kita tukar solat? Ada dalil. Ada dalil. Ada dalil mengatakan bukan kalau suka-suka. sekiranya terjadi sesuatu perkara yang boleh menyebabkan mudarat, sekiranya orang datang ke masjid, maka hendaklah Tok Bilal selepas lafaz asyhadu sallu fi buyutikum. Nak demo ke? Tak Tak apa, nak. Tak apa Ustaz, tak apa. Ustaz yang macam nampak tak lagi ada beli atau besi dengan mana tapi. Jadi Ustaz, dia zaman Nabi ni ada tak dia tukarkan azan tu? Ada. Memang di zaman Nabi ni ada. Bahkan ketika zaman Nabi yang ditukarkan tu bukan kerana wabak. Okey. Disebabkan oleh hujan lebat. Terlalu lebat. Okey. Sehingga kan sekiranya jemaah datang ke masjid untuk solat di masjid akan berlaku bencana. Kena panas petir ke ataupun kesusahan dan sebagainya. Maka Tok Bilal dia azan sallu fi buyutikum. Maksudnya Apatah lagi kalau wabak bencana macam tu. betul. Kan? Maksudnya Ustaz bukanlah daripada kita pandai-pandai sekarang yang Bukan suka-suka hati kita boleh buat sesuatu. tukar lirik kita suka. Tidak lah ya. Maksudnya benda ni memang daripada zaman Nabi. Ya, memang ada pada zaman Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan supaya Tok Bilal azan solat sallu fi buyutikum, sembahyang di rumah. Ada dua lafaz. Satu sallu fi rihalikum. Tapi yang diamalkan di negeri Pahang biasanya sallu fi buyutikum, solat di rumah kamu. Maknanya sama je. Nampak tak orang Jepang kamu sebut ayat-ayat lancar je. Kita baru aba nak sebut tu menggigil lah sikit kan. Okay, nampaknya terima kasih kepada Menkas Ara ada. Cik Jaja cakap mana layak mana boleh tak layak, Cik Jaja boleh layan. Memang kita tunggu-tunggu Cik layan Cik Jaja kita ni. Fiza, Kak Fiza kita pun ada. Okey, ada soalan satu daripada Laka Idris. Artis kita tanya ni, Ustaz soalan hati daripada hati kita. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya macam mana nak tambah pahala lebih banyak di bulan Ramadan? Soalan ni memang cun. Memang terbaik soalan ni. Saya yang suruh dia tanya Ustaz. Maksud saya pandai Ustaz. Sila Ustaz, sila. Okey. Baik. Sebenarnya kalau kita tengok kehidupan kita selama ni, kalau kita buat perkiraan matematik lah, kalau kita congak matematik, kita tidur 8 jam sehari. Betul. Maknanya kita dah habiskan masa kita 1/3 untuk tidur saja. Sehari ada 24 jam. Betul. Kerja ada 48 jam sehari. 24 Ustaz. 24. Cukup jam yang sama Ustaz. Kita takkan kira yang lain. Ya. Jadi sehari ada 24 jam. Betul. Kalau kita tolak dengan 8 jam, Aha. konsisten setiap hari kita tidur, itu belum cerita lebih lagi. Betul. 8 jam. Kalau kita hidup dalam tempoh 30 tahun, bermaksud 10 tahun sahaja untuk Tidur. Subhanallah. okey, itu cerita tidur. Okey, sekarang kita twist balik. Kita ambil tempoh kita ibadah 5 jam sehari. Campurlah. Subuh 10 minit, 10 minit. Okey. Zuhur 10 minit, 10 minit Zuhur. kemudian Asar 10 minit. Okey. Habislah 5 waktu 50 minit. 50 minit. Belum sampai 1 jam. So 50 minit. 50 minit sehari. Campur tahajud 2 jam. Tahajud 2 jam. Oi. Orang jauhkan agama sampai 2 jam lah. Kalau macam saya mungkin sekejap Ustaz. Campur baca Quran sejam. Betul. Nah, ambillah 5 jam kumulatif. Dalam tempoh 24 jam, 5 jam kita beribadah. 50 tahun kita hidup, baru 10 tahun 5 bulan untuk ibadah saja. Balance 40 tahun lagi tidur. Mungkin untuk tengok wayang. Maksudnya lebih daripada sia-sia saja. Ya. Apatah lagi orang yang ada game Ustaz. Kali nampak.
Astagfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah. Sepatutnya bila cakap macam ni, Ya. kita kena muhasabah diri lah. Muhasabah diri. Bayangkan itu kalau kita katakanlah kita proper ibadah start pada umur 15 tahun. Itu start kiraan dia lah maksudnya. Start katakanlah 15 tahun kita proper dia dah ibadah. matang, dah waras apa dah pakai balik. Okey. Dia proper ibadah. Okey. 5 jam daripada umur 15 sampai umur 65. 50 tahun. Sampai 65. 50 tahun. Okey, 50 tahun. Total ibadah dia hanya 10 tahun saja. 10 tahun saja ibadah dia. Daripada 50 tahun. Yes. Daripada 40 tahun tu apa mana pergi lagi Ustaz? Ya. Tak mungkin dia pergi semua berjalan-jalan. Betul. Punya banyak yang kita tak lepas. Jadi macam mana kita nak compare, kita nak compete dengan umat-umat sebelum Nabi? Sebab umat sebelum Nabi, umat Nabi Nuh alaihissalam sebagai contoh. Nabi Nuh ni hidup sampai 900 tahun. 900 tahun. Allah. Bayangkan betapa banyaknya ibadah. Kita umat Nabi baina sitting wa sab'in, antara 60 sampai 70 saja. Umur kita kurang ke average. Cuma yang dapat 100 tu bonus lah. 120 tu memang extravaganza lah. Tapi kalau dah turun tak buat apa pun tak kira. Tak jadi. Betul. Yalah betul. Jadi macam mana kita nak compete dengan umat sebelum ni? Kita tak jauh ketinggalan. Tapi disebabkan oleh rahmatan Nabi SAW, kasih sayang Allah Ta'ala terhadap umat Nabi, Allah bagi kita satu hadiah yang cukup hebat sekali dalam bulan Ramadan. Dalam satu hadis Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi, ganjaran untuk hamba-Ku antara 10 sampai 700. Maksudnya kalau kita buat satu kebaikan, kita akan dapat paling musuh 10. Paling musuh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Tak yakin. Sebab Ustaz tak bagi. Tak bagi. Saya lupa lagi Ustaz. Ada 17 huruf. 17 daripada bismillah tadi ada 17. Korang jadi ini soalan kuman. Kita kira semula lah. Kita kira semula okey. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, ra, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. 21. Betul Ustaz. 19. Ustaz kira kau. Ustaz kira. Mungkin sebab terpandang ke saya tadi. Terpandang. Tengok muka handsome sangat. Dia jadi silau. Gelap sangat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. 19. Satu huruf Tuhan bagi 10. Kali dengan 19 tadi 190. Bismillah baca saja. Bismillahirrahmanirrahim saja, Subhanallah. Tuhan bagi kita 190 ganjaran ataupun pahala. Bayangkan. Jadi lakai dia tadi soalan dia macam mana nak menambahkan pahala. Bismillah sampai buka puasa. Pun boleh juga Ustaz. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Ada extra lagi. Ada extra lagi ni. Ada extra. Nak lebih lagi ni. Nak lebih lagi. Alhamdulillah. Sampai 700. Alhamdulillah. Macam kita sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah Ta'ala bagi tahu siapa yang bersedekah, dia punya ganjarannya macam tanam satu benih. Daripada benih tu tumbuh sebatang pokok, ada 7 dahan. Setiap dahan ada 100 biji benih yang lain menggantikan yang satu tadi. That mean tanam satu dapat 700. Tu dia. That mean nampak tak? Oh. Saleh. Tadi makan mutabak berisi spaghetti. Ni itulah cerita dia. Maksudnya pahala ni bukanlah susah sangat nak buat. Senang sangat. Yang susah sangat Yang ni. lagi seronoknya bulan puasa ni ada satu malam. Ini cerita mungkin jauh lagi lah. Tapi kita buat preparation awal. Preparation awal. Kita share, kita Namanya kongsi-kongsi. malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar ni sahabat-sahabat sekalian, Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayatnya, tanazzalul malaika Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ganjaran pahalanya lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Bermaksud 83 tahun 4 bulan. Daripada satu malam tu saja. Satu malam saja dapat je Lailatul Qadar, ibadahnya macam 83 tahun 4 bulan. Dan nak cari Lailatul Qadar ni, sahabat-sahabat sekalian, kita tak perlu tunggu setiap malam selama 365 hari. Tak perlu. Tak perlu. Sebab Tuhan bagi tahu Lailatul Qadar ni dia hanya berlaku pada bulan Ramadan saja.
Bulan Syawal tak boleh Ustaz Bulan Rabiul Awal tak ada, Muharram tak ada, Tak ada, Ustaz. Safar, Syawal pun tak ada. Tak ada. Dia hanya bulan Ramadan saja. Ramadan lah. Cepat. Bermaksudnya apa? Sahabat-sahabat sekalian, daripada 365 hari Lailatul Qadar di setiap tahun ada. Jadi kita kira 365 je lah. Ya. Daripada 365 hari, Tuhan sayang kita, Tuhan tolak 335 hari. Mu tak payah cari 335 hari. Cari. Mu cari 30 hari je. Dalam 30 hari tu je cari. Dalam 30 hari je. Hampir 93% Tuhan bagi diskaun. Tuhan dah bagi Q Hin dah masuk dia. Dah bagi Clue tu diskaun. Clue dah Clue ada. dah ada dah. Cari saja. Cari daripada 30 hari je. Daripada 365 hari Tuhan bagi diskaun 93%. Bayangkan kalau kita beli, tengok harga barang daripada RM100, kita dapat beli harga RM23, RM27. Allah. Mudah ni. Sekarang mudah. 93% Tuhan tuan. Allah. Nabi tambah lagi. Hmm. Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tolak lagi 20 hari. Dah bagi lagi clue lagi. Bagi lagi clue. Subhanallah. Total 97% Tuhan bagi diskaun. Daripada 365 hari, Tuhan tolak 355 hari. 10 hari je. 10 hari saja beza. Dapat satu Lailatul Qadar macam 83 tahun. 10 kali Lailatul Qadar 830 tahun punya ibadah. Backup dah hak yang tadi tu 60 tahun hidup. Betul. Baru 10 tahun. Backup lah tadi yang Sangat 40. backup. Sangat backup lah maksudnya. Nampak Maksudnya cari Lailatul Qadar tu tidaklah susah mana. Tapi kena buat bersungguh-sungguh lah. Ya, ikhlas. ya. Ah. Tip dia. Tip dia. Ah. Cuba mula daripada sekarang. Jangan tunggu 10 malam terakhir. Dengar cakap ustaz dah 10 malam lah, relax lu. Ya. Tak boleh lah. Ya. Perlu cari malam Lailatul Qadar tu walaupun nama kamu Nur Lailatul Qadar. Maksudnya kena buat. Tak suci nama awak Lailatul Qadar, awak Lailatul Qadar. Tidak, ya kan? Jadi ustaz ada satu soalan lagi tak? Ya. Tadi Fahmi kata macam mana nak cari, tapi dia balas balik pada untuk soalan Lakar Idris tadi. Dia kata, okey, ustaz, mengaji dah, pahala dah boleh banyak. Tapi kalau dia tak puasa macam mana ustaz? Ni soalan payah saya nak baca, ustaz kena jawablah soalan ni. Okey. Macam saya kata tadi, Allah Ta'ala beritahu dalam hadis qudsi, Okey. amalan umatku akan digandakan paling sikit minimum 10 sehingga 700. Itu di bulan-bulan lain. Tapi illa Ramadan, melainkan bulan Ramadan. Illa Ramadan. Dalam bulan Ramadan kata Allah, wa ana ajzi bi, aku yang akan bagi, tak kira berapa. Dan sudah tentu yang kita baca sokma-sokma tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang. Betul. Takkan bulan lain Tuhan bagi 700, bulan Ramadan Tuhan bagi kurang daripada 700. Tak mungkin. Tak mungkin. Sudah tentu dia lebih lagi daripada itu. Maksud dalam banyak-banyak bulan ni Ramadan ni yang special sekali. Ya, special sekali. Special. Memang Tuhan bagi all out. Maksudnya macam biasa awak beli burger tu tak ada telur. Yang ni dapat Yang ini telur. siap Betul, telur, betul. cheese. Ada cheese. Ada cheese pula. Ustaz tambah lagi makan saya. Ustaz. Ya, Tapi yang paling kita bimbang, bimbang. Kenapa? kita dalam bulan Ramadan Tuhan janji banyak pahala ni. Okey. Banyak pahala. Okey. Tapi kita buat satu dosa, kok tak ada dalam bulan lain. Apalah. Macam mana tu? Apa dia dosa yang hanya ada dalam bulan Ramadan saja? Apa dia? Nanti saya tanya kru. Apa dia? Ya. Nampak muka macam tu tapi bijak Ustaz. Bulan Muharram tak puasa, tak ada dosa. Tak ada dosa. Bulan Rabiul Awal tak ada puasa, tak puasa, tak ada dosa. Tak ada dosa. Ramadan tak puasa, berdosa. Ya. Wah. Itulah masalah. Saya semenjak berapa minit saya duduk sebelah ustaz ni, saya nampak ustaz ni macam pakar pada kiki matematik ni. Saya matematik lemah sikit. Tadi dia cerita dia berapa ratus tau. Saya nombor memang blur sikit ni. Nak ceritanya, Ya, Ustaz. bulan Ramadan punya banyak rahmat. Tiba-tiba kita buat satu dosa yang khusus dosa tu dalam bulan Ramadan, tak rugi. Puasa pun bukan 20. Ya, Ustaz. paling bayangkan kita kat Malaysia puasa paling lama 13 ke 14 jam. 13 kali dia. Pukul- Tu campur dia tidur ustaz bangun. Ya. Main game sampai pagi. Dekat Iceland, check Google sekarang, dekat Iceland 22 jam puasa. Puasa dia 20 banyak. 22 jam. Untung ni pasal Ramadan tu ustaz. Lama sikit masa dia. Tapi itu gelak-gelak juga. Tapi maksudnya yelah, masing-masing dah besar. Betul. Lagipun Malaysia ni memang sangat panas kalau tapi tak tidaklah seteruk di Afrika panas teruk. Ya, betul. Rugi tak puasa, rugi. Ya, ya. Macam Buat amalan lain, tapi kita buat satu dosa yang hanya khusus dosa tu dalam bulan Ramadan. Rugi lah. Sedangkan banyak rahmat dalam. sesungguhnya tuan-tuan ada membuat. Asal
Maksudnya Aku tak boleh belah. saya bila dengar Ustaz jaga ni, saya nak cakap Arab tak pandai kan. Kita buat abang pun cerita tadi kan. Jadi Ustaz, alhamdulillah Abang Noor ada dalam ni, Muhammad Anwar ada, Jaja Ishak, terima kasih. Syaira Osman ada. Alhamdulillah, terima kasih. Fiza. Okey, ada soalan daripada Kak Fiza. Bagaimana meningkatkan tahap kesabaran yang lebih untuk Ramadan tahun ini? Kerana suasana berbeza di mana wabak melanda, kehilangan pekerjaan, putus bekalan makanan, nak handle anak-anak, sewa bil itu, bil ini. Macam mana nak kawal meningkatkan tahap kesabaran tu Ustaz? Dia kena makan kurma banyak ke apa ke? Ustaz bagi tahu. Dia satu perkara lah yang saya bagi tahu. Belum tentu orang menulis tentang sabar sehingga 100, 200, 300 bahkan 1000 halaman sekalipun, belum tentu dia boleh sabar ketika mana dia belum sabar. Belum tentu. Sebab sabar ini dia sangat berkait rapat dengan hati. Kalau baik hati dia, insya-Allah dia boleh sabar. Tapi kalau tak baik hati dia, susah dia nak sabar. Dia sangat berkait rapat dengan hati. Sebab itu kalau kita nak cakap seseorang itu kena sabar, katakanlah nauzubillah, kita berdepan dengan sahabat kita yang kehilangan ibu bapa, meninggal. Kita pun nasihatkan dia sabar. Nah, betul. Macam dalam rumah yang kita punya. Hanya kita je yang dapat tahu masa tu. Dan belum tentu kita boleh sabar masa tu. Katakanlah kita dengar cerita anak orang lain hilang, kena bunuh, kena culik. Tak, kita pun pesan ke dia sabar. Bila kena kita, belum tentu kita boleh sabar. Kalau hantar dari kena pula kita jumpa dengan pembunuh orang tu. Ya, betul tak, ya. belum tentu kita boleh sabar. Jadi kalau kita nak berbicara tentang soal sabar, dia sangat berkait rapat dengan hati. Dan saya nak bawa satu hadis Nabi sebut, inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia, jasad manusia, dia ada seketul daging yang mana kalau baik daging tu, baiklah semua. Kalau buruk daging tu, buruklah semua. Daging tu adalah hati. Daging adalah hati. Daging yang disebutkan oleh Nabi dan dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis itu adalah hati. Jadi kena bersihkan hati, ada innaha min taqwal qulub. Ya, Allah Taala bagi tahu ala bidzikrillah fa innaha min taqwal qulub. Hendaklah kita selalu ingat Allah, berzikir, barulah kita boleh menyejukkan hati, boleh menyabarkan hati kita. Dan dalam masa yang sama sebenarnya Ramadan adalah bulan kesabaran. Bulan yang menguji, sangat Bulan menguji kesabaran sebenarnya. Betul. Bayangkan time kita duduk seorang-seorang kat rumah tengah panas, teringat pula jus nemikai pagi tadi lebih Subhanallah siapa. Ustaz, subhanallah. Terus pergi beli. Benda halal. Benda halal. Terus pergi beli Ustaz. Ada dalam peti. Ada dalam peti. Tak payah beli. Tengok capai je Ustaz. Tapi disebabkan oleh puasa, Ya dugaan lah tu maksudnya sabar lah. Sabar. Dia jadi mengajar kita sabar ni. kita kena Bulan benda- lain letih-letih buat kerja, buka peti, selalu tak ada orang dalam gelas. Betul. Tapi bulan puasa dia ajar kita benda tu boleh minum tak? Benda Halal tak? Halal? Bukan tai TV, Bukan Ustaz, bukan. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah. Benda tu halal. Halal. Tapi adakah kita boleh minum masa tu? Tak boleh. Sebab apa? Ini sahih. Aku sedang puasa. Maksudnya Ustaz, kesimpulan daripada soalan ni, maksudnya atas diri kita tu. Ya, Kita sebenarnya. kita Orang sendiri lain kena- tak boleh datang untuk usap kita sabar macam mana. Tak boleh kita dia Ustaz. Kita yang kena kuatkan hati kita tu maksudnya sendiri. Ya. Tapi kalau kita dapat berjaya lalui dugaan sabar tu, Alhamdulillah. keadaan pahalanya saya percaya Betul, lebih Ustaz. besar. Ya. Ingat Allah Taala sebut inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Lepas kesusahan akan datang kesenangan. Dua kali Tuhan repeat, fa inna ma'al usri yusra. Lepasnya kesusahan akan ada kesenangan. Seronok sebenarnya kalau kita faham Islam. Betul. Okey Ustaz, soalan seterusnya Ustaz. Ya. Daripada Muhammad Anwar. Ya. Okey, ada satu soalan. Ada tak waktu sahur yang terbaik yang Nabi buat masa mana? Waktu sahur yang terbaik. Maksudnya kalau kita tahu ada Nabi mungkin ada pukul 3.30 ke 3.41 Okey. minit. Sahur ni ada orang sahur pukul 12 malam. Okey, ada. Nak? Ha? Pukul 11 pun ada. Ada ke? Lah ada. Itu puak-puak yang dah set dah tak nak bangun subuh. Oh, okey, faham Ustaz. Faham. Itu namanya telajak subuh Ustaz. Jaja Ishak, minta maaf. Telajak subuh saya tolong promote. Okey. Jadi itu bukan sahur. Ha? Itu dalam istilah kita sapu. Betul, siapa? Kan, Siapa? sapu. Ayat-ayat sekarang, siapa? Ayat-ayat.
bukan siapa-siapa. Tidak, siapa. Alright. Sahur yang terbaik adalah waktu yang sesuai sebelum subuh. Maksudnya mungkin sekarang ni subuh 5.48. Jadi mungkin pukul 5. Okey. Dia waktu-waktu yang sesuai antara pukul 4 sampailah subuh. Ini adakah Nabi sendiri buat pada masa yang terbaik? Nabi dalam satu riwayat menyebut Nabi melewatkan sahur. Melewatkan sahur dan mengawalkan berbuka. Dia tak sebutlah dia puasa dia mengawal tu korang yang salah faham pula. Mengawal tu ikut juga timing. Bukan mengawal tu pukul 6. Ya. 7 maghrib 6 korang. Kita mengawalkan. Amboi korang punya dalil. Maksudnya Nabi masuk waktu maghrib terus berbuka. Faham betul. Orang berapa Ustaz? Kawan-kawan nak kait Ustaz. Salah dia. Subhanallah. Okey, sambung Ustaz, sambung. Nabi melewatkan sahur sebab Nabi tak sebutlah pukul apa. Katakanlah Nabi masa tu ada jam. Dia katakanlah okey Nabi sahur pukul katakanlah subuh dia masuk pukul 7. Tak, Nabi sahur pukul 6.30. Mampu kita sahur pukul 6.30 dah subuh. Iyalah, betul lah. Sebab waktu kan berbeza antara negara-negara kan. Di Jeddah ni Jeddah. Kau faham tak maksud dia tu? Jeddah Arab Saudi lain timing dia. Nabi tak sebut dah timing tu. Maksudnya kita ambil lebih kurang lah maksudnya. Lebih kurang kita lah. Tapi yang pokok saya nampak Ustaz cakap sekarang melewatkan bersahur. Ya, melewatkan bersahur. Tapi jangan lewat sampai subuh pun. Allah tak Tapi lepas. Okey. Kita fahaman. Okey. Tengah azan. Tak boleh. Makan dulu. Azan baru asyhadu an la ilaha illallah. Tu bila tengah azan ni. Azan tak boleh lagi tak boleh makan. No. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Allah itu mesti selepas masuk waktu. Katakanlah masuk waktu 5.47. Okey. Tam. Jam pukul 5.47. Contoh. Okey. Untuk bila azan? Allahu akbar. Allahu akbar. Yang sebelah jangan semayang lagi ya. Takut dia buka puasa Ustaz sebelah. Jiran tengok okey. Nah, katakanlah tu bila azan, dia maksudnya dah masuk waktu. Masuk stop maksudnya. Kalau pahaman macam itu, pesan kau tu bila azan tu bagi sejam. Allah. Kenyang orang makan nasi dalam azan. Allah, kau melantak betul ya. Nah, mana boleh gitu? Ya. Allah itu dah habis masa. Even kalau tu bila tak azan sekalipun, tetap tak boleh makan. Sebab kita dah tiba di masa tu lah. Tiba-tiba mic rosak. Sebelum ni boleh je. Member makan. Tak ada Allah lagi. Allah sedap ni. Nah, tiba-tiba mic rosak. Tu bila Allahu Akbar Allah lah sok sendiri azan kat masjid, orang tak dengar. Speaker rosak cerita dia. Speaker rosak. Kat rumah kita dah tahu pukul 5.47 subuh. Tak boleh kita tengok 5.48 tak apa azan tak lagi kita makan. Tak boleh. Kan sedangkan jam kat rumah kita tu dah 5.50 dah katakan. Kita tahu subuh masuk 5.47. Ya. Tapi tak dengar azan, kita makan. Tak boleh. Tak boleh Tetap sebab dia mesti ikut waktu masuk subuh tu. Ini ada pahaman orang tak habis azan subuh tak boleh makan. Tak boleh. Ada Ustaz, saya dengar Ustaz, dia pemahaman dia macam ni. Berbuka terbenamnya matahari. Ya betul. Terbitnya fajar baru tak boleh makan. Yes. Dia tengok lagi tak bingung Ustaz. Ada juga yang perangai ni Ustaz. Okey, itu adalah penentuan masuk waktu. Penentuan. Okey. Sebab zaman dulu, zaman Nabi dia tak ada jam, dia tak pakai sistem jam. Okey, ada riwayat mengatakan bahawa memang sistem dah ada masa tu, tapi tak di macam sekarang. Dia guna pakai lah, komersial lah. Okey. Jadi sebenarnya bagus juga. Dia menjadi panduan kepada kita kalau sekiranya kita tak ada jam. Katakanlah kita duduk tengah padang pasir. Tak ada jam. So mungkin kita boleh gunakan panduan itu. Kan? Duduk tepi pantai. So kita boleh nampak lah. Kita nak kaji sendiri mungkin kita tak pandai. Fajar Sadiq dah tengok Fajar Sadiq. Syed Sadiq je. Benda-benda yang boleh kita ukur, bolehlah kita ukur. Contohnya macam menandakan masuknya waktu Zuhur. Kita pacak satu tiang ataupun batang, bayang-bayang lebih sikit daripada jarak panjang batang itu. Katakanlah panjang batang 1 meter, kita ukur jarak bayang tu 1 meter lah. Katakanlah sejengkal. Dapat 2 jengkal lebih bayang tu. Dapatlah separuh sikit. Kan? Masuk waktu Zuhur. Bayang-bayang sama dengan objek masuk waktu Asar. Bolehlah kita kira. Terbenam matahari masuk waktu Maghrib. Nah, hilang langsung cahaya matahari masuk waktu Isyak. Terbit Fajar Sadiq masuk waktu subuh. Itu Fajar Sadiq tu subuh lah. Subuh lah. Tapi
orang duduk kat kawasan lapang macam padang pasir, kat pantai, mungkin boleh nampak kan fajar yang melentang ni. Dia ada dua, satu fajar kazib, satu fajar melentang. Jadi kalau kita tak tahu, kita tengok jam lah. Kalender dah ada. Betul. Subuh 5.47. Kan? So jam kat Astro ataupun jam dekat jam tangan ke jam apa dah masuk 5.47. Maksudnya sampai waktu berhenti. Disiplinkan diri tu. Ya, Maksudnya janganlah ya. awak nak ambil kesempatan speaker rosak, ya 3 pinggan tak bahaya, tak boleh lah macam tu maksudnya. Jangan. Kau tu mungkin dia tak sedar tak apa lagi. Ini orang yang dah azan baru asyhadu an la ilaha illallah makan lagi. Ya. Tapi yang perangai dia tu kalau budak-budak kita maafkan Ustaz. Yang perangai Dia nak belajar. yang tua bangka buat perangai dia tu Ustaz. Subhanallah. Kenapa ni Ustaz? Betul, kalau nak ajar budak tak Ya, apa. ya. Tak apa boleh makan lagi baru azan. Mungkin budak bangun lambat sikit untuk proses pengajaran. Betul. Tapi jangan kita pula yang amal kan. Tak tua bangka dah. Jadi pokok ceritanya mempercepatkan berbuka tu. Ya, Kita perlu itu ada sunat. Ya. Itu betul. Dan melewatkan sahur. Ya. Itu sahur. Okey, Abang Noah punya soalan kita jawab. Okey Ustaz, ada satu soalan lagi Ustaz. Okey, saya tak pernah berpuasa. Usia saya dah 28 tahun. Boleh tak saya puasa separuh-separuh hari dulu? Tak pernah berpuasa? Dia baru nak belajar, maksudnya dia tak pernah puasa. 28 tahun. Tiba-tiba dia rasa nak puasa, dia belajar separuh-separuh dulu. Okey. Gimana Ustaz? Dia sebenarnya tanggungjawab terhadap semua orang Islam apabila kita mukallaf. Mukallaf ni apa maksud? Apabila kita telah pun baligh berakal. Okey? Baligh ni seperti mana yang disebut oleh para ulama, apabila kita mimpi sehingga mengeluarkan air mani ataupun sehingga kita genap umur 5. Ada banyak pandangan lah, tapi antara pandangan yang majoritinya sebut macam tu. Jadi kalau di umur 28 tahun, mesti dia dah balik, betul? Betul. Jadi tanggungjawab dia adalah untuk mengikuti segala perintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi walaupun dia tak pernah berpuasa, dia hanya boleh bertaubat dan dia kena puasa, tapi tak boleh puasa separuh-separuh. Sebab kalau puasa separuh tetap tak diterima juga. Tetap tak kira. Tetap tak kira. Kena full juga. Kena full juga. Sebab tanggungjawab dia tu dia dah bermula pada dia balik lagi. Dah lama dah dia 15 tinggal tu tahun benda ya. ke belakang. Okey, untuk dosa-dosa yang lepas Ustaz macam mana? Dia bertaubat, Dia bertaubat lah. Dia taubat. Dan puasa-puasa yang dia tak puasa tu, dia kena ganti. Kena ganti lah. Slow-slow lah, slow-slow. Jadi yang tu simple. Senang Ustaz dah jawab, settle. Okey Ustaz, daripada MK dah, daripada kita benda ni. Sahabat kita. Assalamualaikum. Adakah menderma darah pada bulan Ramadan dibolehkan Ustaz? Okey, menderma darah ada setengah ulama bagi tahu boleh. Tapi tunggu malam lah. Ke waktu puasa tu? Waktu berpuasa Boleh, Ustaz? menderma darah boleh. Boleh Kan kita tak boleh memasukkan sesuatu dalam rongga Ustaz. Dia bukan rongga. Rongga Lain lubang lah, penuh kalau- Ustaz. Oi, nak menang ke rongga lubang penuh Ustaz. Masa tak apa, boleh cerita dia. Tapi yelah tak boleh makan ubat, tak boleh makan. Kan biasanya kalau orang derma darah, lepas pada tu kan dia rasa pening-pening. So dia kena makan roti, dia kena minum air Milo, air susu. Dia tak boleh buka dalam puasa, kita tutup balik puasa tak boleh. Ajaran mana dia berikan? Masa tetap tak boleh. Tapi derma darah boleh lah, tak batal puasa. Okey, bro, Sedut untuk inhaler pun tak rasa. tak batal. Okey, kalau macam mana kalau inhaler saya ni Ustaz? Bila saya sedut dengan adakah jatuh makro atau macam mana? Yang ini batal juga. Kubur Ustaz, sebab saya tak makan. Dia memang tak makan, Okey. tapi dia dah memasukkan sesuatu. Okey, saya tak sedut tarik banyak. Saya tarik kemang-kemang ujung mulut dia untuk lepas gian ni macam ni Ustaz. Tak boleh juga, Ustaz. Memang tak boleh lah cerita. Tak boleh. Alah. Tadi gua Ustaz, gua. Yang tu memang tak boleh saya tahu Ustaz. Okey, Ada saja tengok tadi ada orang komen. Ini ke ustaz yang azan PKP viral tu. Yang ni lah orangnya kalau nak tahu. Faizal Syafsat. Yalah. Saya azan. Saya Macam mana boleh viral tu? saya pun tak tahulah viral tak viral tu. Adakah Ustaz rakam diri ke macam mana? Tak. Bukan Ustaz rakam Saya lah. macam mana saya beritahu tadi, saya tugas di masjid. Tugas di masjid. Jadi saya ada sampai waktu saya azan lah. Azan. Jadi bila azan adalah kawan saya, sahabat saya yang ambil gambar. Lepas tu dia bagi kat saya. Lepas tu saya masuk ke dalam Facebook personal. Okey. Mungkin ada orang share. Itu yang boleh page viral yang viralkan tu. Jadi nak tahu, kalau nak cari boleh cari balik atas tajuk apa Ustaz? Apa yang viral tu? Guru-guru kita nak buka handphone belakang semua ni kita tanya. Saya pun tak pastilah. Macam Datuk buka handphone nak buka je. Saya pun tak pastilah apa nama tajuk dia. Cuba try kita tengok azan viral ke macam mana ke? Tapi dia punya ayat dia tu selama ni mungkin kita tak
tahu ilmu baru, lafaz azan tu lah. Selama ni kan kita tak pernah dengar azan Betul, tu. saya tak pernah dengar azan. Kan? Tiba-tiba dalam tempoh PKP ni kita belajar sesuatu yang baru. Maksudnya PKP ni Banyak hikmah. datangnya corona ni banyak benda-benda yang kita belajar Ustaz sebenarnya. Ya. Memanglah dia penyakit yang berbahaya tapi banyak bagi saya banyak yalah hikmah yang kita boleh dapat betul, daripada betul. Okey, Ustaz, ada satu lagi soalan Ustaz. Soalan ni macam pelik sikit Ustaz. Daripada sahabat kita daripada page mana ni? Ustaz, dia terlupa nak mandi wajib tapi sahur azan dah masuk. Boleh ke dia puasa Ustaz? Okey. Mandi dalam keadaan berhadas tidak membatalkan puasa. Maksudnya macam mana? Maksudnya kita katakanlah malam sebelum sahur tu dia sebelum jimat sahur dulu. tu dia jimat. Okey, dia projek dulu. Wajib ngam-ngam Allah dicabut Ustaz. Okey. Tak. Kita cakap gitu. Kita cakap gitu. Itu bongok sangat. Maksudnya lepas tu dia lupa mandi, tak sempat mandi je Okey. lah. Lepas dia jimat, dia tidur. Dia tidur, penat. Katakanlah dia tidur. Okey, Dia tidur. Lepas tu pukul 4 dia bangun. Okey. Masuk sahur, dia sahur. Sahur? Mandi belum lagi ni. Sahur dulu. Okey. Sahur dulu. Azan subuh, Ha? dia terfikir nak sembahyang subuh, kena mandi lah. Betul. Baru dia mandi. Alright. Tak batal. Walaupun dah Puasa dia habis. tetap sah. Oh ya Ustaz? Yes, sebab berhadas besar, dia hanya berhadas besar. Dia bukannya berjimat masa tu. Dia hanya berhadas saja cerita dia. Dia hanya lepas berjimat ataupun lepas dia sedar-sedar pukul 4. Oh, mimpi basah rupanya. Tak, ni bagi orang yang tak ada isteri ni lah. Jangan Betul. jimat orang yang tak ada isteri ni kan. Jimat ni adalah perkataan yang sungguh Okey, anak kalau sopan sampai- sekali masa saya guna hari ni ya. Saya guna ayat yang paling sopan sekali hari ni. Kalau okey, ada yang tanya, sampai subuh pun sah juga ke? Sah. Tapi kita sembahyang subuh kan rasanya. Tapi still puasa ni masih lagi Masih sah. Jadi Sebab jangan buat alasan hadas- tak puasa kalau tak Ya, mandi. ya, sebab hadas besar tidak membatalkan puasa. Oh iya ke? Oh. Ya. Kalau dia memang dah kaget lepas aku sahur nak sembahyang subuh baru aku nak mandi. Boleh. Okey, tadi tu soalan ni soalan Jangan saya. jimat. Ni soalan Jangan saya. jimat. Soalan saya. Dia puasa Zuhur, dia tidur lah, penat tidur. Tiba-tiba dalam Zuhur tu dia mimpi basah, Ustaz. Tak batal. Tak batal. Sebab dia mengeluh, dia keluar mandi tu dia tak rancang pun. Aku malam ni Bukan yang dirancang lah maksudnya. tak, bukan atas kuasa dia. Maksudnya Orang kalau makan 3 pinggan tak ingat puasa pun tak batal puasa dia. Katakanlah Jack. betul ke Ustaz? Saya esok Jack. macam nak lupa-lupa je Ustaz. Katakanlah Jack. Ya, saya Ustaz. Tidur, pasal tidur. Bangun-bangun gelap. Gelap. Kan? Ingatkan dah isyak. Allah Subhanahu. Turun. Oh, Allah malam pakai kesumpah air bika aman tu ala serikat aktor tu. Wah, Kurma selalu. 3-4 biji tu. Tak ada kurma dah rasanya. Tak ada dah. Tapak dah. Wah. Mana dah tahu-tahu tadi dia lagi tu Ustaz? Semalam. Okey ya. Wah. Buka langsir. Lah cerah rupanya. Tiga bungkus tadi tu tak apa juga dia makan. Tak. Allah, senang ni Sebab puasa hari tu. kita tak sengaja. Ya. Ataupun memang terlupa bangun-bangun ingatkan bulan Syawal dah. Kan? Habis raya lah. Kena pula radio main lagu Lagu raya. raya, Tak. betul. Ingatkan raya dah. Oh, ini kat belakang. Puasa? Abang tak puasa bang. Allah. 3 pinggan dah habis kan. Siap tengah Allah pergi kat rendang kat dari. Tak batal. Tak betul Ustaz? Sebab tak sengaja. Terlupa dan tak sengaja. Jadi orang kena ambil benda ni. Ini mungkin soalan bunyi macam soalan yang awak kata gurau-gurau. Jangan jadikan alasan tapi- alang-alang aku dah makan malas nak puasa. Aku tak boleh wajib lah. Terus go. Ya. Tak boleh lah. Dia Tak boleh jimat lah. je tak boleh. Jimat je tak boleh tengah hari je. Tunggulah lepas berbuka. Sabar sikit. Subhanallah. Cek balik perkara yang membatalkan puasa. Betul. Alhamdulillah banyak juga ilmu kita dapat. Okey, Ustaz. Berpuasa tapi tak semayang. Macam mana tu Ustaz? Amalan yang pertama yang ditanyakan oleh Allah dekat akhirat nanti adalah sembahyang. Semayang. Bukan puasa dulu, Bukan semayang. Semayang dulu. Settle semayang, barulah settle semua. Tak settle semayang, rugi kita. Sebab tak settle semua. Semayang ni ibarat macam kunci. Katakanlah Jack dalam studio ni cantik. Ada Jack semua. Kipas, ada skrin macam-macam. Kan? Itu kunci. Katakanlah tak ada kunci. Boleh nikmati semua. Boleh mati-mati tak? Tak boleh. Jadi kita kena ada kunci, buka pintu, barulah kita boleh pasang aircon, hidupkan skrin, bolehlah kita buat aktiviti-aktiviti
yang menyeronokkan dalam studio ni. So Ustaz, lepas kita dipersoalkan tentang semayang tu barulah Allah bagi kunci untuk Allah masuk bagi tiket ke kunci. syuka. Ya, jangan Syuka. Barulah amalan lain akan dipertimbang. Ya. Alhamdulillah. Nampak tak? Tak ada pun yang saya tanya soalan ni, soalan-soalan sahabat-sahabat kita yang mana kita rasa macam alah susahnya nak dapat pahala, susahnya juga. Tidak, senang saja. Okey, apa hukum bermaksiat di malam Ramadan? Allah. Dia tak buat waktu bulan puasa, siang puasa Ya. tak? Dia buat tapi di bulan Ramadan. Dia buat malam. Apa hukum? Okey. Hukum Hukum ni Ustaz. pertama sekali kita sentuh bab maksiat tu sendirilah. Sudah Maksiat. tentu maksiat adalah perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Bila kita buat maksiat, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah kita maksudnya. Allah Ta'ala marah. Kan? Tapi sebenarnya berita baiknya kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwab. Semua orang melakukan kesilapan. Everybody make mistake. Oi, betul ke saya impact betul mata mutabak tadi ni. Aduh, ni cis tadi ni. Betul Ustaz, aku dah cakap orang putih ni. Corona ni. Everybody make mistake. Semua orang melakukan kesilapan. Nabi sebutkan. Tapi Nabi sebut kullu bani Adam khata'. Nabi sebut setiap anak Adam melakukan kesilapan, melakukan dosa maksiat. Wa khairul khata' at-tawwab. Ustaz bina saya Ustaz cerita saya bina Ustaz. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Maksudnya kat sini Allah Ta'ala memang murka bagi orang yang melakukan maksiat, tapi yang lebih Allah Ta'ala murka adalah lepas melakukan maksiat tak ada taubat. Jadi bagi orang yang melakukan maksiat, taubat, Allah Ta'ala innallaha huwat tawwabur rahim. Allah Ta'ala Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Isu maksiat memang berdosa, tetapi dia tidak membatalkan puasa di siang. Katakanlah Walaupun dia seorang pelaku maksiat. yes, katakanlah seseorang minta maaf lah kita sebut macam agak kasar sikit lah siang dia puasa. Ni kita lah waktu bukan PKP. Bukan PKP. Dia puasa tapi dia masuk sport toto. Dia berjudi. Adakah batal puasa dia? Tak batal. Kau ni puasa tak batal. Masa tak batal ke? Tak batal. Buat maksiat apa? Beraba ke? Tak kira lah apa-apa maksiat sekalipun, selagi mana dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, puasanya tetap tak batal. Tetap terpelihara lagi dia punya puasa ni. Mana? Cumanya cacat lah puasa dia tu. Kurang sikit lah bonus dia hari tu ya. Banyaklah kemurkaan Allah Ta'ala pada dia. Betul. Kan? Jadi kalau Tapi boleh puasa dah tahu tu- janganlah buat kalau boleh. Ya. Bukan kalau boleh. Memang jangan buat. Jangan buat. Dengar Bukan ustaz kalau jangan boleh. buat. Ni ustaz kata, ni buat beli nombor tak apa. Puasa tetap besar. Bini dia kata, abang kenapa ni? Ustaz semalam cakap dah debate dengan nama ustaz pula. Mampu ustaz nak jawab macam ni juga. Tapi puasa dia tetap sah lah. Besar ke? Perbuatan dia memang dimurkai oleh Allah, puasa dia tidak batal. Oh. Sebab dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Cumanya, twist kita kontra balik. Okey. Dia tak buat maksiat pun. Dia tak buat maksiat. Dia cuma minum air. Air pula air tembikai. Allah subhanallah. Dia tak buat maksiat. Tak buat maksiat. Adakah minum air tembikai itu berdosa? Tak berdosa ustaz. Tapi batal tak puasa dia? Malam-malam tak batal lah. Siang Siang? batal. Batal siang batal. Batal puasa. Ya. Jadi puasa dengan maksiat dia lain company. Kategori department yang lain. Department yang lain. Tapi Buat maksiat seelok-eloknya is a part, tapi dia ada side effect lah. Dia ada side effect. Buat maksiat, rahmat kekurangan pada bulan, pada puasa dia. Maksudnya kalau boleh di bulan Ramadan ni hapuskan semua department-department tersebut. Ya. Jangan ada department-department itu. Walaupun kategori yang lain-lain, cuba kan. Lalu bagus juga PKP ni kedai nombor tutup. Ya. Tapi 4 bulan dia buka balik. Allahu a'lam lah, Allahu a'lam. Yang mana sedap ustaz kedai mana lah sikit ustaz. Saja test mana tahu. Jack yang tu bagus. Saya 4 tahun lepas, 3 tahun lepas saya buat puasa. Puasa agama. Okey, untuk pergi checking kedai. Beras orang apa semua ni, takat basah apa semua. Berapa ramai orang-orang kita yang masuk Islam? Ramai. Okey, daripada range umur tu yang masuk. Saya ingat ni berhubung dengan 4 bulan ni sport tu buka, magnet buka. Dengar ni, Section dengar. 26 enactment kesalahan jenayah Shah Alam, section Shah Alam tu. Bukan. Ini undang-undang punya section. Bukan Shah Alam. Okey. Khusus untuk penonton-penonton di negeri Bahang. Dengar. Section 26 enactment kesalahan jenayah syariah 2013. Alright. Siapa-siapa yang ditangkap kerana memasuki bukannya dia berjudi lagi. Dah, dia bukan beli nombor lagi, dia baru tulis-tulis.
ataupun dia nak melawat kawasan macam seronok Magnum ni. Malah kamu YB pula. itulah dia. Okey. Datang penguatkuasa, tangkap, kau boleh kena cas 2,000 atau 3 tahun 3,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Janganlah. Yang musim raya ni dia bukan musim raya saja, kalau jangan masuk. Setiap masa. Jangan masuklah kalau boleh. Dia orang ni pandai juga Ustaz. Dia orang ni pandai ni, sekarang netizen dah pandai. Ustaz cakap jangan pergi. Saya tak pergi kedai Ustaz, saya beli online. Macam mana Ustaz? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Nauzubillah Jadi min dzalik. secara jelas Tuhan bagi tahu. Tak, bukannya kiasan lagi tak. Secara jelas. Nyata maksudnya. Ya. Content. In content. Hai, macam banyak bahasa Inggeris aku dengar ni. Aku try je. Try. Mana tahu ada penonton-penonton Mak Saleh. Betul. Hi everybody. Hi everybody. Oh, amazing. Jadi Hello everything. Hello everything. Hello everything Ustaz. Hai, lain macam orang jabatan agama punya language. Okey, Ustaz. Maksudnya jangan buat walaupun tinggalkan segala maksiat, kita betul-betul mencari keredaan Allah sepanjang Ramadan ni. Allah, daripada Ustaz Lieutenant kita ni, Hadios Hadi. Ada, hadis. Okey, apa soalan Niat Ustaz? puasa perlu hari-hari ke atau boleh niat sebulan terus ya? Ni banyak perselisihan para ulama. Perselisihan, ulama pun berselisih juga Ustaz. Pandangan-pandangan mengatakan bahawa boleh untuk kita niat puasa sebulan terus dengan lafaz jangan sebut Rodin. Saya, Radin. Rodin tadi saya, bukan Radin lah. Rodin tu maksudnya besok. Nawaitu sauma Rodin an adai fardhi Ramadhan hazi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sahaja aku sauma berpuasa Rodin besok. Radin hari ni. Rodin besok. Okey. Okey. An adai tunai. Ada nawaitu sauma Rodin an adai syahri Ramadhana. Bulan Ramadan lillahi ta'ala. Tapi niat nawaitu sauma syahri Ramadhana. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu maksudnya kita niat untuk puasa sebulan terus. Jadi boleh tak boleh Ustaz? Boleh. Tapi pada mula Ramadan lah. Jangan dibuat hari kedua Ramadan dah tak boleh dah. Tak qualify untuk sebulan tu. Katakanlah hari pertama kita lupa. Bukan lupa, kita tak niat untuk sebulan. Kita hanya niat untuk 29 hari Ustaz. Dia tetap Nawai itu 25 29 day tak ada Ustaz. Tak ada, maksud tak ada benda tu tak ada Ustaz. Siapa yang saya try error juga, try juga je. Siapa yang makan bertabak cheese ni? Maksud tak boleh. Tapi ini roti Arab cheese ni ada nawai itu ada 25. Jumpa sponsor Mekah Ustaz, jumpa Mekah. Datang dia punya orang Mekah sampai Ustaz. Okey. Jadi apa nak sebut tadi? So kalau kita puasa, kita niat berpuasa, kemudian kita lupa, andai kata kita dah niat untuk sebulan tadi, maka kata ulama diterima maksudnya diterima. Cumanya satu perkara berkaitan niat. Sebenarnya niat ni di hati. Niat sebenarnya di hati. Niat bukan tak semestinya kita lafaz macam kita nak semayang. Okey. Hari ni saya nak sentuh sikit buat semayang. Boleh. Ramai Ya betul Ustaz. Allah. Itu tak teruk Ustaz, saya pernah tengok. Allah. Ada Ustaz. Kita duduk tepi dia pergi. Allah. Aku pakcik sebelah ni makan juga kan? Okey. Untuk niat dia hanya dalam hati. Qasad ta'arud ta'yin. Qasad ni nawai usalli. Qasad penentuan fardu ataupun sunnah. Ta'yin jenis sembahyang. Sembahyang zuhur ke sembahyang asar. Usalli fardu zuhri. So niat dalam hati usalli fardu zuhri cukup. Itu saja. Cukup. Memadai. Ini yang masalahnya. Usalli fardu zuhri arba'a, nak sebut Allah lagi. Iyalah. Waktu dah wajib dah takbiratul ihram tu. Kenapa jadi dia Ustaz? Dia nak panggil roh apa benda yang Allahu a'lam, nak masuk tu masalah dia. Jadi niat ni sebenarnya dalam hati. Kita memang dah berniat untuk berpuasa. Kalau kita makan sahur pun kita dah memang kita makan sahur tu tujuannya untuk apa? Untuk berpuasa. Maksudnya memang kita dah intention kita untuk berpuasa. niat untuk esok tu maksudnya. Yes. So, Boleh berpuasa. Lagi mudah kontennya Ustaz. Wah, tapi Ustaz dah sentuh pasal semayang ni tau. Ya. Jadi kalau soalan Ustaz sentuh, kita nak pergi ke luar tajuk soalan lain, saya nak tambah sikit Ustaz.
Okey, untuk semayang Ustaz. Ada orang bila kita Jumaat ni, biasa kita dalam saf, ada yang jemaah yang jenis baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai mengganggu kita punya solat ni Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Ada memang boleh ke kita sampai melafazkan sampai, yalah imam kat depan dah baca dah. Yang dia dapat Allah dolli amin. Lepas tu dia Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebelah ni terganggu Ustaz. Okey. Membaca Al-Fatihah tak boleh dalam hati. Tak boleh. Tak sah semayang kalau baca Fatihah dalam hati. Untuk jemaah. Untuk semua. Semua Semua. Okey. Makmum ke, imam ke, siapa semayang sendiri ke, tak boleh sebab dia adalah lafaz bukan fardu, dia panggil rukun. Dia panggil rukun qauli. Rukun qauli ni maksudnya antara rukun qauli takbiratul ihram, Allah, lafaz Allahu Akbar tu. Okey. Kemudian baca Fatihah. Dia ada 5 semua, baca Fatihah. Kemudian baca selawat. Kemudian baca tahiyat akhir. Kemudian baca selawat. Kemudian lafaz salam. Jadi semua ni mesti dibaca melalui mulut dan keluar suara. Mesti lafaz kan maksud. Mesti lafaz, at least dengar ke telinga sendiri. Ada yang ekstrim lagi, para ulama kata bisik tak boleh. Tak boleh. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Ekstrim itu yang ekstrim lagi lah. Kan? So dia kena dia kena dengar, at least dengar. Saya tak tahu lah tentang dengar pula ni. Tapi dia kena dengar dekat telinga, at least telinga sendiri. Tapi janganlah sampai telinga jiran sebelah. Ujung. Janganlah sampai Jemaah ujung pun. Dia siapa dia baca? Banyak kan itu kan. Tapi mungkin kita sangka baik lah. Sangka baik. Mungkin dia susah nak baca slow sehingga telinga dia je dengar. Dia nak bagi semua dengar. Tapi mungkin baca sedap sangat. Betul juga Ustaz ya. Subhanallah. Ada yang tanya ni, apa tips untuk azan merdu? Tak ada tips apa pun. Dia yang ni saya boleh kena jawab. Ustaz dah jawab. Boleh. Yang ni saya Ini jawab. kita bagi sifu jawab. Okey. Untuk tip yang untuk azan merdu ialah Kaidis. Laka ni yang tanya ni. Jadi untuk Laka Kaidis, tip yang merdu pertamanya sesudu madu. Okey, sesudu madu direndamkan dalam cuka. Maka dicampur dengan Koko Crunch. Gurau, tak ada. Tidak. Tak ada, dia suara madu ni sebenarnya anugerah Tuhan. Ya. Anugerah Tuhan. Gifted. Awak menyanyi mungkin Melayu-Dayu, ustaz kita azan Melayu-Dayu. Awak bagi dia nyanyi lagu tak jadi dia kan. Dia lain kategori. Kan? Maksudnya ini adalah pemberian Tuhan. Syukur je apa yang kita ada. Okey, ada soalan-soalan apa lagi Ustaz? Yang dekat Ustaz nampak? Tak perasan saya punya ni dah stuck kat sini dah ni. Okey, Ustaz, kalau tak ada soalan, saya ada soalan yang kita standby daripada syarikat kita. Okey Ustaz, Ustaz duduk di dalam Jabatan Kadi, betul Ustaz? Ya. Okey, Bukan jabatan kadi, pejabat kadi. Pejabat Kadi ya. Tapi Jadi dia tak panggil pejabat kadi lah maksudnya sekarang. Ustaz ada tauliah untuk menikah ke orang? Tak ada. Tak ada tauliah. Yang selamat yang selamat. Yang selamat ke rumah. Ustaz tak boleh. Dia nak dapat, dia ada dua. Satu kita panggil wali hakim. Satu dipanggil juru nikah. Juru nikah ni maksudnya dia hanya boleh menikahkan orang. Tapi kalau sekiranya pasangan tak ada wali, dia tak boleh mewakilkan. Dia tak boleh nak jadi wali hakim pada masa itu. Dia hanya mendapat kebenaran daripada wali asal. Jadi dia panggil juru nikah. Mungkin agak complicated sikit, tapi tak apalah, banyak faham punya. Sebenarnya sebelum jumpa juru nikah mesti juru ruang. Bayar dulu kat kaunter. Kan? Banyak juru yang kena jumpa dululah. Jadi tak semua staf dalam pejabat agama ada kebenaran untuk menjadi juru nikah atau wali hakim. Dia kena ada permohonan khusus. Maksudnya macam saya contohnya kalau nak jadi juru nikah, saya kena buat permohonan dengan pihak jabatan agama untuk menjadi wali hakim ataupun juru nikah. Kena buat permohonan dulu. Kena buat permohonan. Lepas tu dia adalah proses-proses interview dan sebagainya. Barulah saya dilantik. Dan juru nikah ataupun wali hakim ni dia ada kawasan-kawasan tertentu. Dia tak boleh langgar kawasan. Macam ada abang kawasan ya, dulu dia ya. Hanya abang kawasan dia saja. Kenal dengan Long Tiger? Kawan dengan Angah Layan. Angah Layan. Dia dengan tu sepupu Air Belalang. Okey Ustaz, jadi maksudnya sekarang Jadi dia ada kawasan-kawasan dia je lah. Dia ada kawasan-kawasan dia dan dia tak boleh nak melangkaui kawasan dia. Kalau nak melangkaui kawasan dia kena ada kebenaran khas daripada jabatan agama. Susah ke khusus-khusus nak jadi kodi ni? Alah khusus tukang sebat orang dia kena sebat. Kalau kodi ni tak kalau khusus salam ni kerja dia Ustaz. Saya tak pernah jadi wali hakim, jadi saya tak pasti lah. Saya kadang takut juga. Ada juga hati sebab saya jadi imam.
Nikah nak nikah. kawasan Rumah tengok. ada kawasan karya saya tu kan. Okay. Jadi ada juga keperluan untuk jadi juri nikah ni. Oh. Tapi bimbanglah takut pengantin tak jadi kahwin bang. Kenapa? Tengok juri nikah. Handsome sangat. Dan gurau je. Tak ada masalah. Punchline Ustaz pun sepah juga hari ni. Tak ada intention tu lah, insya-Allah balik. InsyaAllah akan datang. Kita doakan Ustaz kita akan dapat tauliah tu lah. Tapi Ustaz, cerita tauliah tu tauliah lah. Hari ni viral cerita pasal nikah online. Nikah online ni. Ada saya dengar sekarang dekat Facebook lah, di YouTube. Ada nama-nama yang besar juga, maksudnya upload video. Ada yang kata tak sah. Ada yang kata sah. Jadi dalam bergaduh-gaduh ni ada juga yang stay terus menikah dalam online ni. Ada dah 2-3 pasangan yang ni kan. Jadi macam mana Ustaz? Daripada sudut pandangan Ustaz sendiri. Ini kita tak nak cerita yang orang luar punya pandangan lagi. Daripada sudut pandangan Ustaz. Okey. Yang pertama sekali, nikah online ni difatwakan di wilayah persekutuan. Okey. Dan kena ingat setiap fatwa negeri-negeri mesti diperhati oleh jawatankuasa syar'i ataupun jawatankuasa syarak di negeri-negeri. Setakat ni faham memang tak berlaku lagi lah benda tu. Walaupun dah dibuat di wilayah, tapi dipaham panel jawatankuasa syarak masih lagi belum berlaku ataupun belum lagi gazetkan benda tu untuk dilaksanakan negeri faham. So setakat ni di negeri faham dan negeri-negeri yang tak digazetkan ataupun tak diberlaku memang tak boleh nak dibuat. Di Pahang ni tak ada lah maksudnya. Di Pahang sini tak ada. Kita tak ada nikah online. Memang kita di Pahang tak ada online sebab wifi tak ada, tak bayar ke macam mana? Minta bayar. Maksudnya memang tak ada kebenaran lah. Tak ada. Memang kita tak ada autoriti untuk buat nikah online. Cumanya kita bermula daripada minggu depan, kita dah melaksanakan nikah secara one by one lah. Langsung lah. One by one macam nak bergaduh sangat Ustaz. Maksudnya secara langsung macam biasa lah. Long tiger. Ni lonjong Ustaz. Long distance. Maksudnya Pahang kita tidak menggalakkan online tidak. Kita tidak menggalakkan, tidak mengamalkan terus. Tidak amal langsung. Tapi minggu depan insya-Allah kita akan buat melalui itu pun berdasarkan daripada permohonan. Kita hari ni nampak nak perlu kita jadi. Terima kasih. Ustaz datang semua pakai baju Melayu Ustaz hari ni semua Ustaz. Yang berjubah ada. Jiran saya datang pakai baju Melayu tiba-tiba. Ingat nak nikah online tadi. Mak Haji sedar kata, tak boleh, Pahang tak boleh. Keluar balik tak boleh. Jadi kita tak boleh, kita tak memang tak praktis di Pahang. Cuma minggu depan adalah itu pun berdasarkan daripada syarat-syarat tertentu dan permohonan yang tertentu. Persoalan tadi, soalan yang dah menikah online macam mana? Di wilayah lah. Di wilayah. Okey. Sebab ada pihak-pihak yang mengatakan benda ni haram, tak boleh, tak sah dan sebagainya kan. Sebenarnya dia adalah khilaf para ulama. Ada para ulama yang membenarkan, ada para ulama yang tidak bersetuju dengan perkara tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat, rakyat Marhin utamanya, kita kena memperhatilah. Marhin tu apa Ustaz? Marhin tu rakyat biasa. Marhin. Saya ingat Marhin dengan Rohingya lebih kurang Ustaz. Minta maaf Ustaz. Semula Ustaz. Marhin tu biasa lah ya. Okey. Air kosong Ustaz. Cakap-cakap dulu Ustaz. Dia orang kat minum tu sambil mutabak tau nak bagi tahu. Yang dekat dalam rumah masing-masing ni. Kita dibagi air kosong. Ada kuih Ustaz. Donat Ustaz ada. Saya simpan donat Ustaz. Jangan risau. Okey. Baca Ustaz. Ya. Sama Ustaz. Kita ni sebagai rakyat biasa yang mungkin ilmunya tak tinggi mana, kita punya belajar pun taklah sehebat mana seperti mana kita punya agama yang berhormat Senator Datuk Zulkifli Al-Bakri. Kita tahu dia seorang yang hebat. Sebelum dia jadi menteri agama, dia adalah wilayah persekutuan. Dan kalau kita tengok dia punya rujukan begitu banyak sekali. Yang Al-Bayan apa nama dia punya page tu wilayah persekutuan punya penerangan untuk setiap permasalahan hukum dan sebagainya. Jadi dengan kredibiliti dan karisma Menteri Agama, kita boleh fikir sendirilah. Adakah dia nak melakukan sesuatu perkara yang haram atau menghalalkan benda yang haram? Maka sudah tentu kita kena perakui memang ada dalil, ada stand dia untuk dia benarkan pernikahan online itu. Cumanya hanya berlaku di wilayah itu sahaja. Macam mana kita kata tadi, walaupun dia boleh, tetapi dia kena dapat juga perkenan daripada panel jawatankuasa syarak di peringkat negeri ataupun di peringkat-peringkat tertentu. Macam contoh di negeri Pahang, peringkat negeri lah. Maka selagi mana tak ada perkenan daripada peringkat negeri, kita tak laksanakan. Benda tu boleh sebab kita perakui tentang ilmu Datuk Zulkifli
Al-Bakri, tapi kita tak laksanakan sahaja sebab tidak mendapat tidak diperkenankan ataupun tidak digazetkan oleh manager Bursa Syarah Negeri. Tapi Dia ada dua part lah kat sini. Pertama, sama ada nikah online itu boleh atau tidak. Jawapannya boleh. Boleh. Yang kedua, boleh dibuat di Pahang ke tak? Jawapannya tak boleh. Okey, saya ulang balik semula. Nikah online boleh. Boleh, Tapi di Pahang tak boleh. Yes. Mudah faham. Mudah faham. Mudah faham. Sebab Pahang dia masih lagi ambil konsep kita buat secara Secara langsung. Ya. Kena datang akad tapi melalui SOP yang kita Ya, tetapkan. betul. Tidaklah seperti hari biasa bawa kawan kerabat ramai. PKP ni tak boleh lah maksudnya kan. Jadi kena ada permohonan dulu. Kena ada bumbu. Nak permohon. Permohonan Dan ke mana? kita- Balai Polis ke macam mana? Prioriti kita adalah pada orang yang dah dapat kebenaran sebelum PKP. Oh. Maknanya daripada sebelum PKP lagi dia dah ada kebenaran kahwin. Tapi dia punya tarikh kahwin dia mungkin dalam bulan 3 ataupun bulan 4 ataupun bulan 5 dalam tempoh PKP. Maka kita benarkan untuk dilayari www.imulakahat.gov.my, lengkapkan permohonan kat situ. Nanti adalah prosedur-prosedur tertentu yang ada dalam. So, kita utamakan yang dah mohon dulu lah. Ya. Yang baru nak mohon ni Bukan dah sabar mohon. sikit lagi. Bukan yang dah mohon dulu. Dia dah dapat kebenaran dulu. Dah dapat kebenaran. Dah dapat kebenaran. Kena So, faham. no new registrator. No. I don't want to see that. Okey, Ustaz. Maksudnya di Pahang kita ikut undang-undang Pahang lah. Itu negeri masing-masing lah. Betul, Kan? betul. Sebab sesungguhnya pertikaian itu adalah bukannya dia orang bertikaian maksud sampai berbelah. Tidak. Ini ada mencari solution yang terbaik. Ya, cumanya kita tak bersetuju lah dengan labeling. Orang ni kata orang ni sesat, orang ni Jangan sampai macam tu. Nanti janganlah. Jangan orang ni buat benda yang haram dan sebagainya kan. Seolah-olah macam dia rasa diri dia hebat. Nah, Betul. sedangkan Imam Asy-Syafi'i, kita kena, saya nak bawa sikit cerita Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kena ada Imam Asy-Syafi'i. Ada, saya pernah dengar nama ni. Jumpa tidaklah sebab tak tempat zaman kita tu. Imam Asy-Syafi'i adalah imam mazhab kita. Mazhab. Kita pakai mazhab apa sekarang? Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Nama kad pengenalan dia apa? Nama kat mana siapa Syafi'i? Okey. Yang Ustaz tolong beritahu itu Bukan Syafi'i Ilyas tak sebab kita ada kerusuhan nama Syafi'i juga. Nama dia dalam kad pengenalan Muhammad bin Idris. Ahmad bin Idris. Muhammad bin Idris. Okey, alright. Ataupun nama kuliah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dia khatam Quran sejak daripada umur 9 tahun. Maaf saya, khatam Quran 30 juzuk dalam kepala. Bukan tengok tau. Apa Azan? Hafazan. Subhanallah, 9 tahun. 9 tahun. Anak kita 9 tahun baru membaca. Ya, betul. Enggak, Imam Syafi'i dah 30 juzuk dalam kepala. Umur 11 tahun dah dibenarkan untuk keluarkan fatwa. Maksudnya jadi mufti lah masa tu. 11 tahun. 11 tahun. Dah dapat- Bukan struggle untuk ambil UPSA, UPKK. Tau. Oh, 11 tahun dah jadi mufti. Hebat. Hebat tu. Hebat, kan? Ya. Hebat, kan? Hebat. Satu cerita lagi Imam Syafi'i ni. Ha. Satu hari dia nak pergi jumpa dengan Imam Malik, nak berguru dengan Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik dalam rumah, pembantu dia keluar. Dia sampai rumah Imam Malik, dia ketuk pintu. Imam Malik duduk dalam rumah, pembantu Imam Malik keluar. Dia tanya, awak siapa? Saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, saya nak belajar dengan Imam Malik. Oh, dia jumpa lah. Dia pergi ke rumah kepada ni lah, Ya. Imam Malik lah. Imam Malik cakap pada pembantu dia, bagi tahu kepada yang datang tu, baca dulu kitab saya Al-Muwatta. Tebal tu kitab ni. Oh. Baca dulu kitab tu, dah khatam kitab tu, dah baca, dah pernah baca, dah lalu apa semua, baru datang balik jumpa saya berguru. Syarat nak jumpa dia. Syarat nak berguru dengan dia. Nak berguru tu. Ya, hebat Imam Malik, seorang yang hebat. Dia mazhab Maliki. Maliki. Okey, Imam Malik. Pembantu dia pun pergi jumpa dengan Imam Syafi'i. Dia kata, "Cik, minta maaf, Tok Guru bagi tahu, ni cik kena baca dulu kitab Muwatta." Hafal dulu. Hafal. Hafal. Ambil lah. Bukan hafal lah, baca. Baca lah. Baca. Faham lah, faham. Ustaz ada Ustaz datang hari ni macam-macam Allah sampai Ustaz kita. Akbar. Dia sembang sahur kan. Bila sembang sahur ni sambil kita Ya. cakap kita bersahur lah Ustaz. Ya, tapi ni bukan sahur ni, baru ke depan. Dia sembang. Sebab ada ayat sembang depan tadi. Okey, sambung cerita. Allah. Okey, sambung cerita. So bila pembantu bagi tahu macam tu kat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pesan balik pada pembantu Imam Malik, "Mu bagi tahu tok gurumu, daripada kulit depan ke kulit belakang semua aku dah tamat dalam kepala." Dia baru bagi buku dia dah ada dalam kepala. Dalam kepala. Maksud dia datang ke kosong lah. Ya. Oh, dia Hebat tak? Hebat. Yang ni Dia hebat. bukan kosong punya orang. Betul. Terkejut Imam Malik terus menerimanya sebagai seorang anak murid. Oh.
Hebat Imam Syafi'i. Tak, belum lagi sampai tahap hebat yang sebenar. Belum hebat lagi tu. Belum lagi. Subhanallah. Dia khatam Quran, dia seorang yang dia khatam Quran umur 9 tahun. So dia seorang yang sangat rapat dengan Quran. Okey. Setiap hari 365 hari setahun 24/7. Setiap hari khatam Quran 30 juzuk satu hari. Setiap hari. Konsisten. Live dia memang mengaji ke macam mana lah. Hebatnya orang ni. Kalau kita tengoklah dari sudut kiraan matematik. Matematik lagi je. Matematik lagi tak apa. Apa Ustaz? Satu juzuk biasa kalau pelajar tahfiz ambil masa setengah jam. Ya. Setengah jam tu baca macam mana je? Ya. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Dapat 30 juzuk satu juzuk 30 minit. Jadi kalau alif lam mim zalika jadi lagu zalika macam tu 30 hari tak habis satu juzuk. Dah. Satu juzuk 30 minit, 30 juzuk 15 jam. 30 juzuk satu Quran. Satu Quran betul? 15 jam untuk habiskan. Kalau kita kira pukul 6 pagi kita start baca, Ya. kita hanya berhenti rehat untuk makan, semayang, mandi. 6 pagi kita baca, kita habis pukul 1 pagi besok. Tapi dia bukanlah macam tu. Dia Quran dalam kepala. Sambil dia bercakap dia boleh baca Quran. Wah, hebatlah maksudnya. Sambil dia buat tulis kitab dia boleh baca Quran. Dia dah Quran dalam kepala. Setiap hari 30 juzuk konsisten. Hebat tak? Hebat. Belum hebat lagi. Tak sampai hebat Tak lagi. sampai hebat lagi. Subhanallah. Bulan puasa Okey, bulan puasa. 2 kali kata. Habis je minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ulang balik mula. Khatam pula. Setiap hari 2 kali khatam. Kalau 30 juzuk 15 jam. Kalau 60 juzuk 30 jam. Celah mana masa dia dapat 6 jam lagi? Orang lain semua ada 24 jam, dia ada 30 jam. Cuma khatam masa. Kita duduk kat Alaska yang Ustaz cakap tadi ke? Hebat. Yang masa tu panjang sikit tu. Tapi hebat. Seorang yang sangat hebat. Jadi kita tak adalah orang besar tak mampu jadi macam tu tak kan. mampu. Kita nak jadi macam Imam Syafi'i tak mampu. Tapi di sebalik kehebatan dia, di sebalik dia punya rare amalan dia, di sebalik bombastiknya Imam Syafi'i ni, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Syair Imam Syafi'i yang paling masyhur. Apa maksud dia? Maksud dia betul lah. Yang paling masyhur tu dah masyhur dah tak? Tak, apa maksud daripada syair dia? Syair dia. Ustaz. Apa maksud dia Ustaz? Tuhanku, aku tidak layak ke syurgamu. Itu baru saya tahu. Itu ke dia punya maksud dia? Ya. Oh. Yang merayu kan tahu. Apa? Sambungan itu? Sama dah saya. Tapi ku tak sanggup untuk ke nerakamu. Hebat-hebat Imam Syafi'i rasa tak layak lagi masuk syurga. Di sebalik kehebatan Imam Syafi'i yang khatam Quran 9 tahun, yang jadi mufti umur 11 tahun, yang dah hafal kitab Muwatta waktu jumpa Imam Malik, yang khatam Quran 1 juzuk, 30 juzuk sehari pada bulan-bulan lain, dan 2 kali dalam bulan Ramadan, masih lagi rasa tak layak. Masih lagi rasa tak layak. Masih lagi ada tahu. Jadi untuk sahabat-sahabat kita Jadi pada bagi zaman orang yang sekarang suka ni, labeling, yang rasa ada bila-bila ahli syurga Ustaz sangat. cakap itu saya rasa terdetik kat situ lah maksudnya. Oh. Janganlah awak belajar sedikit slide 2 Baru belajar dengan Google, Profesor Al-Ghugli. 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 Dah kita sana Dah rasa sini. macam ahli syurga nak menerakakan orang. Tak boleh lah dia dulu. Dah rasa macam begitu hebat sangat. Sebab itu kita respect each other. Respect Respect each other. Respect. Ya. Beli lagi 3 keping tambak tu aku nak bagi anak aku lah. Anak aku boleh cakap pembunuh. Ustaz minum dah Ustaz minum. Kita ada buah sikit Ustaz. Dia masa kita santai-santai je Ustaz.
sahabat-sahabat kita. Nampaknya kita pun semakin masa mencuburi juga Ustaz ya. Betul. The time is very very jealous to us. Saya ingat masa saya forum dekat masa belajar dulu. Kita kongsi Masa belajar dulu, kita ada satu task ni yang untuk kita siapkan assignment dan sebagainya. Kena buat forum tapi in English. In English. In English dalam subjek tu subjek English for law. Oh, okey. So buat forum. Jadi end up-nya saya pun sebut, ladies and gentlemen, the time is very very jealous to us. Gelak satu dewan tu. Aku ingatkan betul aku cakap tu. Tapi bunyi confident Ustaz. Bunyi confident tu. Bunyi memang confident habis tu. Rupanya ladies and gentlemen, we have a very limited time. Itu je rupanya. Itu terasa itu satu bahasa Melayu. Habis satu dewan pula jadi punchline. Iya betul lah. Ada orang banana tu time lah. Oi, bahaya. Tiger versus Tiger, keras. Dia suffer. Nampaknya alhamdulillah Ustaz, sambutan kita untuk insya-Allah pada masa-masa akan datang kita akan jemput lagi Ustaz kalau Ustaz ke lapangan ya. Tapi rasanya kali ni kita kena buat in English lah. In English lah. Jadi Ustaz dia boleh telan kamu dah. Nanti jadi very very jealous. Okey, buat masa ni tak ada soalan apa Ustaz. Terima kasih kerana sudi menjawab sahabat-sahabat Facebook kita, sahabat-sahabat yang bertanya kan. Dan Ustaz pun sekarang ni pun makin viral dan kita doakan penyakit ni semakin boleh tapi sebelum kita menutup, amalkan doanya. Nak kongsi sikit, bukan mengajar lah, nak kongsi je. Sebelum saya menutup, amal doa dulu. Allahumma inna na'udzubika. Bukan doa lagi ni, boleh mengajar. Saya tak boleh Ustaz, dengar doa tak ada tu. Sebab betul-betul nasihat Ustaz, tak ada tahu dinding rumah Ustaz. Tak boleh keluar rumah Ustaz. Sama lah kita. Ya. Sesok dah kepala fikir. Ya, jangan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal huzam. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma inna na'udzubika, lindungilah aku ataupun kami daripada penyakit sepak, gila, kusta dan semua penyakit-penyakit berbahaya. Kami Sayyid Asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal huzam wa min sayyidil asqam. Dan jauhilah kami daripada wabak penyakit berbahaya seperti pandemik COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, yang tidak memberikan sebarang mudarat. Ma'asmihi syai'un, bersama namanya apa pun. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak memberi mudarat apa pun, sama ada fil ardi, di bumi atau di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah Taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma innaka antas salam. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah pemilik keselamatan. Wa minkas salam, keselamatan itu datang daripada Engkau. Wa ilaika ya'udu salam, dan akhirnya keselamatan itu kembali semula kepada Engkau. Maka Engkaulah pemilik mutlak keselamatan itu. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami dengan keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Kadang-kadang kita usaha, tapi sebabkan kerana tiada doa, mungkin Allah Taala berikan kepada kita sesuatu malapetaka dan sebagainya. Jadi amalkan doa. Mungkin kita biasa baca doa wirid ni selepas sembahyang, tapi kita kena amalkan. Kena amalkan Ustaz. Amalkan Ustaz. Elok-elok lepas solat tu memang eloklah doa. Ya. Sebab tu lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cabut lagi. Jangan. Stay dulu. Wirid dulu sikit, doa dulu sikit. Nanti kata orang sombong lepas sembahyang tak tahu. Saya dengar juga Ustaz. Saya Ustaz. Assalamualaikum. Bini sampai komat tinggal suruh bangun dari sejadah Ustaz. Tak bangun-bangun. Diri panjang. Itulah yang mesin dengan makwa tu. Jangan bocor aja Ustaz. Lupa kita live. Okey, untuk tu kita punya ni sebenarnya inilah kita punya sahabat Ustaz, nama penuh Ustaz, nama penuh Muhammad Hafiz bin Muhammad Suhaili. Ada nama sebagainya Muhammad Hafiz, Ustaz Muhammad Hafiz kita, dia imam masjid Tengku Ampun Azan. Kalau nak dapat autograf lepas PKP ni boleh lah. Allah. Tapi jangan datang tunggu luar masjid saja, datang sembahyang dulu. Jadi Ustaz ni juga adalah Ustaz selebriti juga, Ustaz bagi faham kita, bagi saya dia Ustaz selebriti faham kita lah. Ya, mencuba bidang. Promote sikit Ustaz. Lepas biasanya kalau musim-musim bulan puasa ni, waktu maghrib, orang akan buka radio faham kita. Orang nak dengar azan. Kan? Betul. Gaji. Senang mendengar sekalian. Tibalah maksudnya waktu berbuka
masa bagi kawasan Kuantan, Karompin dan kawasan-kawasan yang Kita sama suara. Oh, Akbar. Oh, dia azan kan? Okey, lepas azan ni ada dulu. Kenapa Ustaz? Dalam 10 ke 15 minit selepas pada tu akan ada satu slot cantik ni Iman. Cantik ni. Yang dikenolakan oleh? Disampaikan oleh saya. Alhamdulillah. Ada sepanjang 30 hari dan 31 hari dalam bulan ada Mei. 30 episod lah maksudnya. Ada 31 episod lah. 31. Daripada 1 Mei sampai 31 Mei. Sampai 1 Syawal akan ada lagi Ustaz. Sampai 7 Syawal, sampai 8 Syawal. Ai, tamat job Ustaz. Ya, biasa. Jadi Ustaz ni bukan dekat radio saja. Kalau nak tengok Ustaz ni, tengok betul-betul muka dia, screenshot, boleh buka dekat YouTube kita dengan cerita kembara Sufi kita. Pernah ada dia kembarku. Dia kembarku. Dia kembarku. Ni telajak subuh. Telajak subuh. Tapi Ustaz tidaklah telajak subuh. Dia watak jadi imam. Saya dah tengok dah tu. Dia watak imam daripada cerita Cik Jajah kita ni. Kemudian Jajah ada lagi satu. lagi tu ada kita boleh Ustaz. Klip video Haruman Terindah Piu Lokman nyanyi. Piu Lokman ni. Saya belakang video klip. Influencer memang macam tu. Muka saya merokok je Ustaz. Jarang kan dapatnya Saya jadi suami, jadi suami. isteri juga. Biasa muka Isa bini memang juga. Ada pisau lah. Jangan Nak kawin muka. Jangan Ustaz. Jangan. Ini anugerah Tuhan. Kita terima je. Tapi saya kalau pandang dari tepi nampak macam Beto Kushairi sikit Ustaz. Nampak macam dia Beto Kushairi ada Ustaz ni sebenarnya. Jack, Ya. awak ni orang yang ke 453,456 Ya, dah. orang hamba kita. Yang benda dia Yang sama. cakap benda tu. Maksud 453,000 sebab ramai yang tanya ni. 453,550. Ayat ujung-ujung tu Awak ada. yang ke 557. Kau ingat awak? Allah. Sebab saya pernah pergi sebelah Beto Kushairi. Beto Kushairi tinggi sikit lah, awak pendek sikit Ustaz kan? Rendah bukan pendek. Rendah sikit. Rendah berapa cm Bukan je. berapa cm. Tapi Beto Kushairi gelap sikit, awak cerah. Ya. Mungkin sebab air wuduk banyak sikit. Allah. Apa pun support kita punya tak kira lah ustaz kita, maksudnya ini adalah bidang seni kita, jadi jangan lagak. Ya. Buat jangan sampai jadi lagak. Betul ustaz ya? Benda yang kita boleh menyampaikan yang baik kita sampaikan, insya-Allah. Hari ni daripada Sukabi Solution juga. Sambil tu ustaz saya nak beritahu juga ustaz, kita ada pertandingan video pendek ustaz. Yang kita anjurkan untuk sampai raya ni. Ada tempat tamu RM500, tempat kedua RM300, betul RM200. Ini kita punya big boss lah ni. Datuk tak boleh bagi tahu nama dia, tapi dia pernah bocor rahsia nama waktu kecil nama dia E. Tadi kita panggil Datuk E kan. Tapi jangan panjang saya jadi E geli. Gelak dah tu. Jadi kita ada pertandingan video pendek untuk sahabat-sahabat dibuka. Macam mana caranya boleh PM dekat kita punya Sukabi punya admin. Kita ada pertandingan suka cover song. Nampak Ustaz, kita ada suka cover song. Untuk IG punya peminat boleh masukkan video duration 1 minit, tak kira lagu apa. Sebab kita daripada Sukabi, Ustaz kita ada buat lagu baru sebenarnya Ustaz. Dia boleh suka. Lagu Langkah Idris nyanyi lagu cover Aisyah apa? Ustaz dah tengok belum? Itu bukan lagu tu. Itu Aisyah bukan yang tu. Bukan Ustaz. Saya kalau nyanyi ni Ustaz, habis view semua turun ni kan. Ingat saya cakap saja. Jadi kita ada buat untuk cover lah lagu Aisyah Rasulullah. Dan kita cuba Sukabi ni Ustaz, kita cuba mencari usahawan muda-muda. Jadi ustaz yang kita jemput pun muda-muda. Alhamdulillah. Walaupun janggut dia sekampung satu, tak apa Ustaz, tak apa. Itu tandanya muda Ustaz. Alhamdulillah. Tapi nak kita dah kahwin ya? Dah kahwin. Dah kahwin. Sebab ada saya tengok ada Miss You Ustaz Wolo. Ada ni. La ilaha subhanallah. Miss You Ustaz Wolo. Ada. Lieutenant Hadi tu. Ya, janganlah miss you laki orang ni, jangan. Nakal betul Ustaz Adi dia ya. Jadi untuk jabatan kamu apa plan yang tu? Last sebelum Ustaz kita beritahu. Apa program-program jabatan sepanjang ujung-ujung PKP ni? Okey, saya fokus kepada pejabat agama lah sebab saya khusus kepada pejabat agama Islam. InsyaAllah pada minggu depan sedang pun bermula perkahwinan bagi yang dah kahwin, bagi yang dah dapat kebenaran untuk berkahwin. Alright. Dia dah dapat yang benar untuk berkahwin. Saya daftar tu je sebenarnya. Di dalam masa yang sama, masjid, surau masih lagi ditutup. Okey, berdasarkan perkembangan baru yang katakan spot tutup, kalau betul lah. Kalau betul spot tutup dibuka. Seperti mana saya sebut tadi, tolong jangan masuk. Nak buat lawatan sambil belajar ke, nak tengok-tengok ke apa ke. Drive-thru pun jangan. Drive-thru pun jangan. Tak puasa. Tak puasa. Saya minta maaf, saya terlupa. Tapi kalau tak salah saya section 27. Dia dekat dengan Hotel Concord.
Section 27. Section 27 enactment kesalahan jenayah syariah 2013. Untuk kesalahan tidak berkuasa, ini Section 29 untuk sampai Jadi kalau yang berniaga bukan bawah Jabatan Agama ya. Yang berniaga lebih tempoh masa itu yang kita setiap kali kita buat operasi kita akan ajak PBT sama. Oh sekali lah bersama-sama lah. Sekali, untuk dia sita ataupun dikompaundkan mana-mana premis yang melanggar peraturan. Berapa tahun Ustaz dalam jabatan yang pernah buat rush check-in betul? Berapa tahun Ustaz? Saya dah berkhidmat hampir 12 tahun. 12 tahun. Yang dalam penguatkuasa tu? Dalam penguatkuasa bermula daripada 2010 sampai 2017. 7 tahun. Jadi soalan Umas sikit. Last. Ada tak pengalaman yang bila dah dapat tangkap orang tu macam-macam ragamnya? Tolong lah Ustaz. Ada. Sangat banyak. Kena pakai baju pun ada. Subhanallah. Kenapa makan tak pakai baju? Biasalah kita masuk disco, kita masuk. Ustaz masuk disco buat apa Ustaz? Takkan promosi tudung. Ikut dia lupa ke? Promosi kurta. Ingat Ustaz kawan dengan Nelopa ikut pergi zoo. Jadi muka macam ni agak-agak layak tak jadi undercover? Tak layak Ustaz. Wih, muka ni lah jadi undercover. Ini bapak ayam biasa Ustaz muka. Pernah sekali saja nak masuk. Kongsi. Bocor rahsia. Masuk disco. Minum? Nak full tiger lah. Zam-zam satu. Sabar. Masa tu karaoke. Oh karaoke. Saya Kuantan. Waktu punya bos mau datang. Ui, Ustaz dia mau payung. Dalam disco mesti kan buka. Banyak tengok Takkan kat gangster, banyak tengok takkan DVD. anda hantar. Betul, Ena tunggu kawan. Suruh. Ajak kat kena je. Kita ada cover. Oh, wah tunggu wah punya kawan. Lu tunggu. Dia mau payung sama gua. Wah. Kena buka kurta aku ni. Lepas tu Ustaz? Dia berjaya. Dia berjaya lah. Ya. Bodoh budak tu. Lepas tu apa jadi pada tu? Lepas tu dia offer air. Memang kau ada buat bawa lah modal sikit kan. Tapi bongkok sedikit. Itu bongkok kan minum. Abang dah tukar bahasa ni. Integrator. Tapi kau pun saya tak minum. Bahaya tak apa, bimbang. Boleh minum. Soalnya bukannya haram. Betul. Ada awak, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey. Supaya kita was-was lah, kita bimbang satu isi agak sebagainya kan. Bercampur-campur. Walaupun dia sebenarnya boleh minum. Janganlah kalau macam ni. Kita bimbang. Air rumah saya pun setiap kali ditambahkan basuh dengan air tanah. Masuk betul-betul menjaga. Pergi tu Ustaz. Itu over. Ustaz. Okey, lepas tu Ustaz sama balik. Jadi kita memang jabatan memang ada. Daripada jabatan kamu memang ada anda government tu ya. Saya takut lah bagi buat macam tu Ustaz. Kalau tengok muka suci takut ini jabatan agama ni. Dulu jangan kata muka suci je, muka pecah pun nampak. Dekat jabatan dia muka pecah. Bukanlah muka pecah. Bukanlah muka pecah. Muka rock. Muka tak gaya Ustaz. Ada gitu ya. Macam jaga neraka gitu muka garang gitu. Tak ramai. Jadi kalau nak buat maksiat tu jangan anggap semuanya adalah bukan jabatan agama. Kita berada di mana-mana. Di spot toto pun kita ada. Konon buat tulis nombor ya. Ya. Tangkap. Jangan lupa tak ada. Saya punya confirm tau. Kalau tangkap saya punya jangan lupa. Tak ada itu tak ada. Itu lawak je bukan ya. Jabatan agama tak macam tu. Akan kontak lah kita punya kawan-kawan tim yang nak standby akan datang. Jabatan agama sekarang dekat mana Ustaz ya? Pejabat Agama Islam Sebab daerah. saya tengok dia berubah-ubah tempat dulu di museum. Tempat je. Dulu di museum kan tepi tu. Dulu dekat bangunan SUK Blok C sekarang. Sekarang ni di Di belakang museum. Oh. Baru pindah situ lah maksudnya. Daripada tahun 2012. Ustaz Bolo ni senang nak cari dekat jabatan agama. Sebab dia paling ranggi sekali, sahabat saya ni paling rock sekali. Kereta dia memang menyelah. Kalau ada kereta yang menyelah tu, adalah orang yang Kereta apa tu? Kereta Rahsia. Tapi kalau setakat gear 1 tu nak macai lu punya kereta watapau. Jangan main ni Ustaz punya ni. Ustaz bagi promo sikit Facebook Ustaz. Apa orang nak follow lepas ni? Ramai ada pun saya promote page lah. Page. Like page Masjid Tengku Afwan Afzal. InsyaAllah kita akan Yang personal biar kelas ni. Padang mana ni? Dia ada. Seperti mana yang kita semua tahu, Ya. social media kita punya life berbeza daripada real life. Betul. Mungkin dalam social media kita real life kita mungkin dalam social media kita orang
yang berbeza. Jadi saya kalau boleh nak biarkan sahabat-sahabat dalam Facebook tu adalah orang yang memang kenal Ustaz Ulum dan Ustaz Hafiz. Kalau So kita gap kan dia. Kita ada border di situ. Kita ada border. Kita kena jaga juga kita punya. Jadi hari ni saya dah membuktikan maksudnya jabatan agama, maksudnya orang tidaklah serius. Sebab saya ada wawa poster semalam. Ada yang PM saya, orang panggil ustaz-ustaz ni, dia orang ni serius-serius. Saya kata tak, tengok besok dah. Tengok hari ni nampak friendly orangnya, nampak. Punchline dia lebih daripada saya hari ni masalahnya. Nampak tak? Bukan sekadar dia ada punchline, matematik pun pandai. Nampak mengaji suara dah sedap dah. Maksudnya saya punya producer nanti ustaz boleh jumpa. Dia kepala botak tapi gambar macam tablet. Ngaji sedap dia. Nanti saya kenalkan ustaz dia lagi. InsyaAllah. Okey ustaz, terima kasih banyak. Okey, saya nama Penafian. Okey, Penafian dulu ya. Penafian. Kalau sekiranya dalam sepanjang celoteh kami ataupun dalam sepanjang apa yang saya sebut ada kesilapan, kesalahan dengan fatwa ataupun kesalahan dengan hukum tertentu, saya minta maaf. Tapi itulah sekadarnya kefahaman saya, itulah sekadarnya ilmu saya. Kita kena respect juga ataupun kita kena memperhati juga pandangan-pandangan yang lain. Saya tak kata pandangan saya 100% betul. Yang betul tu ambillah sebagai panduan. Yang tak betul, yang salah, yang mungkin kesilapan itu, saya masih baru belajar. Kita masih baru belajar. Wah, pada dua pagar. Kalah tolong jolokkan. Siapa jolok? Jolok, awak tolong jolokkan. Saya punya pagar. Okey. Alright, faham Zat? Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Itulah kita jiwa Melayu punya. Betul Ustaz. Buka hati saja pantun pun pandai kau. Nampak tak? Orang kata mana yang silap tu tolong betulkan. Betul. Saya pun baru lagi dalam dunia penyiaran macam ni. Saya tengok Ustaz baru ni sampai ke Korea Ustaz. Saya tak habis puas hati lagi. Sebab tu Ustaz senang. Apa hati yang begitu lalu? Somit 2-3 hari tu update yang sama macam amazing lah. Sarji, the snow will coming. It's not coming. Tunggu nanti kita Dato' E hantar kita orang pergi pula. That time I told you, I show you every day, you know. Just sekali. Mungkin untuk supaya tak larut kat sana. Ya, betul. Saya akan bawa. Saya akan proposal tu, saya akan masuk dalam kata kerja. Kalau pergi saja-saja dia larut lebih. Boleh orang boleh pakai buku-buku kita yang belakang tu. Orang tahu Korea, dia punya skirt atas pada seluar dalam. Dato' bila nak hantar cepat tu. Tapi Ustaz kena bawa Ustaz lah. Maksud saya ada orang nak komat tiba-tiba. Ingat. Kan? Okey, bergelak-gelak juga. Yang mana ilmu, yang mana boleh kita simpan, kita simpan. Jadi yang mana kalau seandainya anda rasa ada pendapat itu adalah macam ada yang tak kena, juga maksudnya ilmu ni sentiasa kita kena cari. Ya, kena update. Hidup ni memang sentiasa mencari. Selagi tak terpejamnya mata kita, ilmu tu lagi tu kita mencari ilmu. Macam telefon lah. Kalau tak update application, upgrade application dalam Play Store tu, hang, tak boleh guna. PUBG tak lepas. Your application must be update soon. Wow! Your pronunciation is very good. I give you 5 star. Okey, sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Sembang sahur kita. Jumpa lagi esok pada masa yang sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Nak salam tak boleh. Okey, coronavirus. Sorry. Saya terima dekat sini. Coronavirus. Jangan lupa follow, share video ni supaya walaupun hari kita dah live, video ni masih boleh tengok esok kan. Tolong share ke sahabat-sahabat kita. InsyaAllah kalau ada pendapat yang mengatakan macam tak puas lah bersama dengan Ustaz Handsome hari ni kan. Jadi boleh kemukakan kat kita. InsyaAllah kita buat kata kerja ni, kita tolong risik-risikkan lagi Ustaz kita bersama dengan sebab kita ada buat program tak lagi, kita ada buat mengaji ni Ustaz, tanding mengaji. Mungkin Ustaz boleh jadi juri ke, betulkan tajwid. Kalau saya kalau jadi taujid ni.